Encik Presiden, tak perlu rasanya Anda mengelakkan diri daripada temu janji, dengan sengaja pergi ke Afrika untuk peninjauan. Tempat itu keadaannya amat sukar. Encik Presiden. Nak aku temankan. Encik Presiden, semoga perjalanan lancar. Tuan Muda Kedua, helikopter abang Anda sudah berlepas. Anda boleh bertindak bila masa. Abang, jangan salahkan saya karena kejam. Jika saya tidak singkirkan awak, saya hanya akan hidup di bawah bayangan awak. Mulai hari ini, saya adalah satunya pewaris kumpulan Feng. Tahniah Tuan Muda Kedua kerana menyingkirkan duri dalam daging dan menjadi satunya pewaris keluarga Feng. Tahniah Tuan Muda Kedua kerana menyingkirkan duri dalam daging dan menjadi satunya pewaris keluarga Feng. Tahniah Tuan Muda Kedua kerana menyingkirkan duri dalam daging dan menjadi satunya pewaris keluarga Feng. Xiaoxue, anak lelaki patut berkahwin. Anak perempuan patut berkahwin. Umur awak pun bukan muda lagi. Sudah tiba masanya untuk berkahwin. Kalau tidak, saya tidak lena tidur pada waktu malam. Mak, coba dengar cakap saya nih. Kalau Mak tak boleh tidur, carilah kerja shift malam. Mengata lagi, sepupu awak sudah beranak 2. Saya hampir mati karena cemburu. Kalau Mak betul nak jaga anak, pergilah jadi pengasuh bersalin. Mak boleh jaga anak setiap hari. Anak lelaki keluarga Gu ini, dia terpikat pada awak, dan berkeras nak kahwin dengan awak. Dia bagi ayah awak masa sebulan. Katanya kalau dalam tempo sebulan, awak tak kahwin dengan dia akan buat keluarga kita muflis. Mak, awak tahu rupa anak keluarga Gu itu macam mana kan? Dia tuh gemuk dan berminyak. Lagipun saya dengar, kehidupan pribadinya sangat kacir. Kalau Mak betul nak kahwinkan saya dengan dia, lebih baik saya kahwin dengan pengemis tepi jalan. Aduh! Maafkan saya. Tak sangka zaman sekarang nih betul ada pengemis. Dan saya pula yang jumpa, angkat kepala awak. Saya nak tengok. Walaupun dia kotor, tapi matanya bersinar, cantiknya. Awak tinggal kat mana? Siapa nama awak? Kesiannya awak. Tapi nasib baik awak jumpa saya. Kira awak bernasib baiklah, saya bagi awak tempat tinggal, nak tak? Jomlah. Xiaoxue, apa yang kamu buat nih? Kenapa kamu bawa balik pengemis ke rumah? Kamu nak kami mati terkejut ke? Cepat halau dia pergi. Halau. Ayah, ibu, janganlah risau. Saya bawa dia bersihkan diri dulu ya. Jom. Sini. Duduk sini. Jangan takutlah. Rambut awak terlalu panjang, macam ni susah nak buat apa?
kita potong pendek sikit. Macam mana nih? Takkanlah kita nak biar Xiaoxu betul-betul kahwin dengan pengemis tu? Awak bukan tak tahu perangai Xiao Xue. Lagi kita paksa dia. Lagi dia memberontak. Buat masa sekarang, jangan beri dia terlalu banyak tekanan. Mungkin, dalam 2 hari lagi, dia akan halau pengemis tu. Keluarga Gu kan? Bagi tempo sebulan kan? Sekarang nih belum sampai tarikh akhir lagi. Betul tak? Baiklah. Tapi bila tempoh sebulan ni dah tamat, dia kena kahwin juga. Tak kahwin pun kena kahwin juga. Ini masih pengemis yang sama ke? Dia nampak sangat kacak. Macam dah jadi orang lain saja. Ayah, Mak, saya nak bawa Ajiu keluar beli barang keperluan. Ajiu? Ya, di rantai dia ada perkataan jus 9. Sebab tu saya panggil dia Ajiu. Ayo, jom kita pergi. Pacik, kasut Pacik tertanggal. Biar saya pakaikannya untuk Pacik. Tapi, Ayah, kenapa ayah main serang Tiba? Tiba nih, Ajiu bukan orang jahat, dia sangat baik. Saya tengok kamu ni, dah terpukau dengan lelaki cantik ni. Apa lagi yang dia ada selain muka ni? Kalau ayah kata dia lelaki cantik. Kalau dia sanggup layan saya baik begini seumur hidup, saya pun sanggup tanggung dia seumur hidup. Kamu memang dah melampau sangat nih. Jangan bully Xiao Xue. Kau ni pengemis busuk, berani kau sentuh aku. Nahas kau, kau memang nak mampus. Ajiu, awak sudi kahwin dengan saya? Tentulah saya sudi. Selepas ini, saya akan ikut semua kata. Kata awak. Kalau macam tuh, selepas ini, selagi saya ada makanan, awak takkan kelaparan. Jom pergi. Korang berdua nih dah nyanyuk ke apa? Tuan Muda Gu dah tetapkan dia anak kakak saya dan suruh kakak saya bawa balik pengemis busuk nih untuk tinggal sekali? Kami pun tak boleh nak halang. Ayah kamu siap tampar kakak kamu tadi. Kenapa tampar kakak saya? Bukan kesepatutnya tampar pengemis busuk tuh. Anak, kamu okey? Hei, pengemis busuk ni, kamu berani pukul anak saya. Nampaknya kalau saya tak ajar kamu, kamu tak tahu ini kawasan siapa. Ayah, sebenarnya Haotian yang mulakan dulu, Ajiu cuma pertahankan diri. Amboy, kamu siap bela orang luar lagi. Ajiu bukan orang luar. Kami berdua baru sahaja berkahwin. Dia sekarang suami saya. Kamu, Abang, Ayah oke ke? Kamu masih ada hati nak tanya ayah kenapa? Ayah dah nak mati kena marah dengan kamu. Kamu kahwin dengan pengemis busuk. Kamu kahwin dengan pengemis busuk. Apa sebenarnya yang kamu nak? Sebab dia miskin? Sebab dia tak tahu malu? Tuan Muda Gu sanggup beri 50 juta ringgit hantaran kepada keluarga kita. 50 juta. Kamu tahu tak betapa besar duit tuh? 50 juta ringgit dari keluarga Gu tuh, saya memang tak nak terima. Kalau awak betul nak duit tuh, apa kata awak sendiri yang kahwin dengan dia? Kamu buat perangai. Saya rasa awak yang buat perangai. Perkawinan saya sendiri yang tentukan. Kamu jangan harap nak jual saya pada keluarga Gu. Lagi satu, kalau kamu betul tak suka Ajiu, saya akan pindah keluar dengan dia. Jomlah. kamu. Aduh, macam mana nih Xiao Xue nak kahwin dengan pengemis? Aduhai, kalau hal ini tersebar, keluargamu kita dekat Jiangcheng ni akan jadi bahan ketawa. Aduh. Mac, memandangkan kita tak boleh bereskan pengemis busuk nih. Biar Tuan Muda Gu yang buat. Tuan Muda Gu pasti boleh uruskan dia. Ajiu, keluarga saya tak suka awak, tapi tak apa, cukuplah saya suka awak. Lepas nih, saya jaga dan tanggung awak. Saya lelaki. Sepatutnya, saya yang lindungi awak, dan saya juga yang tanggung awak. Tapi apa yang awak boleh buat? Hai, rantai ini memang makin dilihat makin istimewa.
Awak suka. Ya, Saya jangan, berikan pada jangan, awak. jangan. Ini mungkin peninggalan keluarga awak. Awak kena jaga baik-baik. Walaupun kita tak ada majelis perkawinan tapi rasa istimewa tuh mestilah kena ada. Mari, awak pakaikan saya. Xiaoshu, saya akan cari duit untuk tanggung awak. Cari duit untuk tanggung saya. Macam mana nak tanggung saya itu? Tak apalah, saya tanggung awak pun dah cukup. Kalau macam tuh, biar saya yang berikan awak anak. Orang lelaki mana boleh beranak? Esok kita pergi tengok rumah. Bila kita dah pindah keluar nanti, awak tak perlu lagi hidup dalam keadaan tertekan. Bila kita dah stabil nanti, baru awak berikan saya anak, boleh tak? Xiaoshu, Tuan Mudagu. Tuan Mudagu, asalkan Tuan bantu kami singkirkan pengemis busuk tuh. Kakak saya adalah milik Tuan. Jahanam, berani kau rampas perempuan aku. Tengoklah, aku akan pastikan dia tak berguna lagi. Tuan Mudagu, dialah. Mak, saya sudah belikan Ajiu 2 pasang baju. Cukuplah untuk dia pakai. Apa kata kita balik dulu? Saya takut kalau dia bangun dan tak nampak saya, dia akan takut nanti. Hai. Dia sudah dewasa. Takkanlah pengecut sangat. Mana boleh macam tuh. Saya belum beli baju lagi nih. Temankanlah saya beli. Belah kejap lagi. Mak, saya betul ada urusan penting hari ini. Saya pergi dulu. lepaskan saya, lepaskan saya. Lepaskan saya, lepaskan saya. Korang ni siapa? Mu Qiancui adalah perempuan yang aku idamkan. Sekarang kau berambus. Baru aku lepaskan nyawa kau. Saya tak kisah, Xiao Sui isteri saya. Berani kurang ajar. Kenapa suka cari nahas ni? Apa benda yang ada dekat tangan ni? Kenapa aku rasa sakit mata tengok? Potong tangan dia untuk aku. Dan bagi anjing makan. Baik. Naib Presiden Huo, Tuan Muda kedua Feng sudah tidak sabar untuk mengambil alih kumpulan Feng. Saya tidak percaya CEO sudah mati. Kita sama sekali tak boleh benarkan harta triliun ringgit CEO jatuh ke tangan Tuan Muda kedua Feng ini. Jump. Tuan Muda kedua Feng. Abang saya dah hilang 3 bulan, mengikut undang negara kita. Jika berlaku insiden hilang selama 3 bulan, boleh dianggap sebagai kematian. Ini sijil kematiannya. Presiden Feng memakai alat pengesan keselamatan khas. Alat pengesan itu masih belum ditemui. Ini bermakna Presiden Feng mungkin masih hidup. Itu bermakna Presiden Feng mungkin masih hidup. Alat pengesan apa? Kenapa saya tak tahu? Ia serupa dengan kotak hitam kapal terbang. Sekarang, alat pengesan dan Presiden Feng masih hilang. Macam mana awak boleh kata dia dah mati? Abang saya terhempas dari tempat setinggi itu. Tiada kemungkinan dia terselamat. Tuan Muda kedua Feng. Awak ni sedang menyumpah abang awak sendiri ke? Saya cuma menyatakan fakta. Saya sudah menghantar pasukan mencari dan menyelamat yang terbaik. Dan kami pasti akan membawa Presiden Feng kembali. Tuan Muda kedua Feng. Sila awak dan orang awak. Beredar dahulu. Guo Benson. Awak hanyalah anjing peliharaan abang saya. Berani sungguh awak menganggap diri awak sebagai tuan kumpulan Feng. Saya datang hari ini untuk memberitahu kamu semua. Selepas 3 hari, saya akan membawa peguam untuk mengambil alih kumpulan Feng secara rasmi.
Naik Presiden Huo, apa yang patut kita buat sekarang? Presiden Feng pasti belum mati. Kalau tidak, mayatnya tidak mungkin hilang. Macam mana dengan alat pengesan tuh? Masih tiada berita. Tiada. Kalau makam tu, antar lagi ramai orang. Walaupun kena geledah seluruh negara Asia, kita mesti bawa Presiden Feng balik. Baik. Baik. Berhenti. Aju, awak Okitak. Saya tak patut tinggalkan awak seorang diri di rumah. Saya Semua okey. salah saya. Mu Kiangsu, awak ni dah gila ke? Pengemis ni mana setanding dengan saya? Awak sanggup bersama dengan dia tapi tak nak kahwin dengan saya, betul tak? Memang saya lebih rela kahwin dengan pengemis daripada saya kahwin dengan awak. Gu Shaoze nak saya kahwin dengan awak dalam mimpi. Perempuan murah. Saya akan buat awak melutut merayu supaya saya kahwin dengan awak. Jangan panggil saya, Kak. Korang memang keterlaluan hari ini, sengaja suruh saya keluar. Lepas tu biarkan Gu Shaoz datang kacau Ajiu. Kalaulah saya tak sempat balik tadi. Awak tahu tak apa yang akan jadi pada Ajiu? Xiao Xue, awak dah fikir ke belum? Cara Gu Shaoze cuba kenakan dia hari ni. Esok lusa dia boleh guna cara tu untuk kenakan kita pula. Keluarga Gu ni tak ada undang ke? Undang. Di Jiangcheng, keluarga Gu itulah undang. Awak tak pernah dengar ke? Orang kuat dari jauh tak boleh lawan samseng tempatan. Keluarga Gu, kita memang tak boleh sentuh. Habis tu nak buat makam mana? Saya dah pun kahwin dengan Ajiu, memang tak mungkin akan kahwin dengan Gu Shaoze lagi. Xiao Xue, awak jangan takut. Saya akan lindungi awak. Kepala otak kau. Tangan kau pun tadi hampir kena kerat. Apa yang kau nak gunakan untuk lindungi kakak aku, ha? Nak guna otak bodoh kau tu ke? Kau jangan sibuk, Xiao Xue ini milik saya. Tak ada siapa boleh rampas dia. Alahai, tengoklah dia nih. Kebolehan tak ada, tapi cakap besar bukan main. Kalau awak betul-betul handal, janganlah tinggal kat rumah kami. Asyik makan minum apa yang kami bagi, dan asyik timbulkan masalah untuk kami. Aduh, keluarga kami nih, dosa apa yang kami dah buat, sampai jumpa musibah macam awak nih. Cukuplah, jangan cakap lagi. Bila kami dah jumpa rumah, kami berdua akan pindah keluar. Awak dah telefon Tuan Muda Gu ke belum? Dah. Tuan Muda Gu kata semuanya dah diatur. Sudahlah, awak berdua jangan bercakap lagi. Jangan bagi dia dengar. Apa? Saya nak takut dengan pengemis busuk tuh. Hari ini hari kematian pengemis busuk tuh. Nyawa dia memang tak berharga, mati pun tak rugi. Saya tak boleh biarkan dia musnahkan masa depan keluargamu kita. Hari ini saya mesti ambil alih kumpulan Feng. Abang, empayar yang abang bina susah payah ni dah jadi milik saya. Wow Vincent, saya nasihatkan awak, jangan cuba nak melawan lagi. Dengar cakap saya masih boleh biarkan awak jadi naib presiden. Kalau saya tak nak dengar. Naib Presiden Hu. Kalau makam tu hari ni, mungkin awak takkan dapat keluar dari pintu kumpulan Feng hidup. Xiao Xu, awak naik kereta dulu. Saya nak letak barang kat belakang. Saya belum masuk kereta lagi. Xiao Xue saya. Pakcik pemandu, kenapa Pakcik dah pandu? Suami saya belum masuk kereta lagi. Tolong berhenti sebentar, Pakcik. Saya belum masuk kereta lagi. Cikmu, janganlah bising. Tuan Muda Gu yang suruh saya jemput awak. Gu Shaoze yang suruh awak datang? Ya. Orang semua nih kurang ajar. Apa yang kamu nak buat pada waktu siang nih? Berhenti. Aju. Xiao Xu, Aju.
Luo Wenzen. Dengar cerita, abang saya simpan semua dokumen penting dalam peti besi. Selain dia, cuma awak seorang yang tahu apa kodenya. Beritahu saya takkan bunuh awak. Walaupun saya mati hari ini, saya tidak akan mengkhianati Presiden Feng. Pergi mampuslah kau. Menjijikkan sungguh. Tuan muda kedua, tengok cepat. Apa? Itu bukan bom massa kan? Amoron, isyarat telah dikesan, isyarat telah dikesan, isyarat telah dikesan. Itu alat penentu lokasi Presiden Feng. Presiden Feng masih hidup. Ini tak mungkinlah, abang saya dah lama mati. Macam mana dia boleh hidup balik? Feng Jingxing. Perbuatan awak di kumpulan Feng hari ini. Rakaman CCTV bilik mesyuarat ada merekodkannya. Bila Presiden Feng kembali, orang pertama yang akan dibereskan ialah awak. Meng Han, cepat sediakan orang. Kita pergi ambil Presiden Feng. Baik. Tuan muda kedua, jangan takut. Bom pada helikopter Feng Jiucheng dipasang sendiri oleh orang kita. Memang mustahil Feng Jiucheng boleh selamat. Mereka cuma melengahkan masa sahaja. Betul, kakak awak betul. Saya tak boleh takut dengan mereka. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Gu Shaoze. Saya memang tahu itu awak. Awak ingat, bila awak ikat saya di sini, awak boleh kawin dengan saya? Jis, mengarutlah. Xiao Shu, suami pengemis awak ada dalam tangan saya sekarang. Sungguh mudah dan senang saja bagi saya nak bunuh dia. Nak dia hidup atau mat, semuanya terpulang pada awak. Presiden Gu, maafkan saya. Saya merayu, lepaskan dia. Boleh tak? Lepaskan dia. Boleh saja. Awak perlu melutut dan merayu kepada saya, hai. Kalau tak, marah dalam hati saya takkan hilang. Gu Shaoze. Saya merayu lepaskan Ajiu. Ajiu cuma orang biasa. Dendam kita berdua tiada mengena dengan dia. Saya cakap Xiao Zhu. Kalau dari awal awak dengar cakap, kan dah tak ada apa masalah. Pengemis Mukian Sue, ada apa dengan suami kamu? Tuan muda Gu, pengemis itu sudah dilanggar mati. Saya tahu. Gu Shaoze. Kau pembunuh, kau akan menerima balasan, Gu Shaoze. Dia mati dilanggar kereta. Apa mengena dengan saya? Mu Jianshu. Kalau kamu coba buat gila lagi, saya akan bunuh seluruh keluarga kamu. Saya rancang nak kahwin dengan kamu selepas sebulan. Tapi sekarang saya tak boleh tunggu lama. 7 hari dari sekarang, kamu kahwin dengan saya. Saya jamin ahli keluarga kamu akan selamat. Jika kamu membantah, tanggung sendiri akibatnya. Presiden Feng? Tuan Presiden? Tuan Presiden banyak berdarah. Dia takkan apa? Saya akan telepon talian kecemasan sekarang. Hilok talian kecemasan ke? Hahaha. Baguslah. Keluarga Gu cakap, selepas seminggu, mereka akan adakan majlis perkahwinan. Nanti uang hantaran sebanyak 50 juta ringgit akan dimasukkan terus ke akaun saya. Abang. Budak celaka tuh dah mati ke belum? Jangan pula dia muncul buat masalah lagi.
Tuan Muda Gu kata, dia sudah uruskan semuanya. Kita hanya perlu buat persiapan untuk perkahwinan kita. Baguslah kalau macam tuh. Presiden akhirnya sadar juga. Saya tahu Tuan tidak akan mati. Presiden rasa bagaimana? Meng Han, Ya, saya. Presiden, Tuan sudah menderita selama 3 bulan ini. Selepas ini, saya tidak akan biarkan Tuan keluar jauh seorang diri lagi. mana Xiao Xue? Salji apa? Hari ini cuaca cerah. Mana ada salji turun. Saya jaga istri saya, Mu Qiangsu. Apa? Tuan sudah berkahwin? Tidak boleh. Saya tidak boleh biarkan Xiao Xue kawin dengan si sampah yang bernama Gu itu. Beri saya telepon. Telepon Vincent. Halo, Vincent. Tolong saya buat satu perkara. Baik, Presiden sila beritahu. Wah, pengantin perempuan memang cantik sekali. Dia dan Tuan Muda Gu memang pasangan yang sangat sepadan. Memang pun kan, dengar cerita keluarga Gu beri hantaran sebanyak 32.500.000 ringgit. Tengoklah orang tua tuh, ketawa sampai tak boleh tutup mulut. Mak, kenapa pengantin perempuan menangis? Sebab dia sedih tinggalkan keluarganya. Lap air mata itu, saya paling benci wanita yang merengek. Menjadi istri saya, Gu Shaus adalah nasib baik kamu sepanjang hidup ini. Tuan Presiden, badan Tuan masih lemah. Perlu ke Tuan keluar hospital sekarang juga. Istri saya nak kahwin dengan lelaki lain. Saya kena pergi ambil dia balik. Tuan Presiden, Tuan sayang sangat ke dekat dia. Dengan kedudukan Tuan, wanita macam mana yang Tuan tak boleh dapat? Seumur hidup Feng Jiucheng, saya hanya mahukan seorang wanita, yaitu Mu Qiangxue. Baiklah, Tuan Presiden. Kalau macam tu biar saya ikut Tuan. Cik Mu Qiangxue, adakah Anda sudi mengahwini Encik Gu Shaus dan menjadikan dia suami Anda? Saya tidak sudi. Apa dah jadi nih? Kenapa pengantin perempuan tak sudi pula? Pengantin perempuan nampak macam kena paksa. Aduh, tak manis betul hal ini. Juru acara teruskan ke langkah seterusnya. Baik. Sekarang, pengantin sekalian, sila tukar cincin perkahwinan. Berhenti. Aduh. Dia tak mati ke? Macam mana boleh jadi? Abang, saya dah kata dia akan datang buat kacau. Tengok, tekaan saya betul. Dia ni memang panjang umur ya, tapi dia datang buat kacau hari ni memang cari nahas. Aduh. Xiao Shu, saya datang jemput awak. Mereka semua kata awak dah mati. Saya tak percaya. Lagipun saya tak dapat berita awak. Nasib baik, awak tak apa. Si penyamun Gu Shaus pun tak mati. Macam mana saya boleh mati? Xiao Xue, hari ini majelis perkahwinan awak dengan Xiaoze. Kenapa awak merayau? Rayau ni. Mak, suami saya Ajiu tak mati. Saya takkan sesekali kahwin dengan Gu Shaoze. Apa nih Aba Ajiu? Dia cuma pengemis yang hilang ingatan, langsung tiada status yang sah. Saya takkan sesekali mengaku ada menantu macam ni. Ya, dulu memang saya tiada identiti. Itu sebab saya hilang ingatan. Sekarang saya dah pulih ingatan. Xiao Shu, identiti sebenar saya ialah Jahanam punya. Walaupun sesiapa datang pun tak guna. Mu Qiangxue ialah wanita yang saya inginkan. Hidupnya mesti milik keluarga Gu, matinya pun mesti hantu keluarga Gu. Gu Shaoze, awak cuma pewaris keluarga Gu. Apa hak awak nak berlagak depan saya? Siapa lelaki ni? Berani dia tak pandang kumpulan Gu langsung. Ya, di Jiangcheng belum pernah ada orang berani provok anak keluarga Gu macam ni. Ajiu, cara Gu Shaoze kotor sangat. Apa kata awak pergi dulu? Xiao Xue, jangan takut.
Hari ini, jangan kata Gu Xiaowes, walaupun orang terkaya di Jiangcheng datang, dia cuma bahan ketawa. Siapa yang tak pandang saya nih? Dia tidak menghormati Anda langsung, Tuan orang kaya. Janganlah ambil hati dengan dia. Dia terlibat dalam kemalangan jalan raya beberapa hari lepas. Otaknya sudah rosak teruk akibat dilanggar kereta. Aduh. Orang muda bercakap lepas. Nanti akan menyusahkan dirinya sendiri. Pak Cik Chen, janganlah layan pengemis yang seorang ini. Saya akan segera suruh pengawal keselamatan menghalaunya keluar. Pengawal keselamatan, segera halau orang yang membuat kacau ini keluar. Siapa berani sentuh presiden syarikat kami? Tuan Presiden. Bukankah Tuan Muda Gu keluarga Gu telah berkata dia ini pengemis? Macam mana pula dia boleh jadi presiden syarikat? Pada zaman ini bila keluar kemana, mana sahaja, status itu diberikan sendiri. Jika dia presiden, saya pula orang terkaya negara Sia. Muka awak macam saya kenal. Macam pernah jumpa di mana-mana. Awak cakap dia presiden syarikat. Dia presiden syarikat mana? Presiden syarikat. Pengerusi Chen, awak jangan sesekali percaya dia. Itu semua cakap kosong. Orang yang membuat kacau ini pada asalnya adalah pengemis di sekitar kawasan perumahan kami. Anak perempuan saya yang baik hati mengambilnya sebagai anak angkat. Akhirnya dia mula mengganggu anak perempuan saya. Hari ini, dia datang membuat kecoh di majlis perkahwinan anak perempuan saya. Dan Tuan Muda Gu, ini betul-betul tak kenang budi. Betul tuh Mamat ini, dia memang pengemis. Dia nih, biar pakai baju mahal seperti raja sekalipun, takkan boleh jadi putra raja. Presiden syarikat kami bukan pengemis. Awak semua orang yang tak nampak kebenaran, sungguh degil dan tak boleh diajar. Meng Han. Diam. Baik. Gu Xiaowes, perihal dendam kita berdua nih. Saya rasa tak ada keperluan pun nak libatkan orang lain. Kau kata kau nak kahwin dengan Xiao Xue. Apa hak kau? Apa hak aku? Dengan ini, aku boleh bagi keluargamu 32,5 juta ringgit hantaran. Kau ni si miskin. Pernah ke kau tengok wang sebanyak ni sepanjang hidup kau? Ini sahaya? Apa? Ini sahaja ke? Aku mampu bagi keluargamu 32,500,000 ringgit. Kau pula. Jika apa yang kau boleh bagi itu lebih daripada aku serahkan Mu Chiang Shui pada kaulah. Baik. Semua orang dengar apa yang kau cakap. Jangan pula nanti kau tak mengaku. Kau ni pengemis, ada ke duit 32,500,000 ringgit. Janganlah buat aku ketawa sampai mati. Kau tahu ke 32,500,000 ringgit itu banyak mana? Gu Xiaowes, hanya 32,500,000 ringgit. Kalau keluarga kau miskin, janganlah nak berlagak di luar. Kak, awak dengar tak? Orang ni ada masalah mental. Dia berlagak sampai tak masuk akal. Aduh, saya tak sanggup nak dengar lagi. Saya rasa otak kamu berdua yang rosak. Saya Mu Chiang Shui. Bila kahwin, tak perlukan apa hantaran. Sesiapapun yang saya suka, walaupun dia tak ada apa harta, saya tetap akan kahwin dengannya. Bodoh, diam sekarang. Macam mana saya boleh lahirkan anak yang tak ada otak macam kamu ni? Ayah mentua. Gu Xiaowes dah bagi hantaran tu pada ayah. Siapa ayah mentua kau? Kau layak ke? Cerminlah diri kau tu. Tengok rupa kau macam mana. Maksud ayah, dia belum bagi lagi. Selepas majlis perkahwinan ini selesai, sudah tentu saya akan masukkan duit tu ke keluargamu. Saya percaya keluarga Gu. Jadi, saya memang tak risau langsung. Setahu saya, hantaran nih patutnya diberikan masa majlis perkahwinan, kan? Gu Xiaowes, jangan kau tak mampu nak bagi, ya? Keluarga Gu dah cakap nak bagi hantaran 32,500,000 ringgit. Jadi kami tak akan kurang 1 sen pun. Baik, kalau macam tu bagi sekarang. Kalau kau tak bagi, aku yang akan bagi. Kalau awak tak bagi, biar saya yang bagi. Kau kabar aku ke sial? Ya, memang aku cabar kau. Kecut perut ke? Atau memang tak mampu bayar? Siapa kata kami tak mampu sediakan? AZ ada 50 juta yuan di sini. Serahkan kepada keluargamu sekarang. Nampak tak? 32,500,000 ringgit kini ada di tangan saya. Keluarga Gu merupakan konglomerat yang terkenal di Jiangcheng. 32,500,000 ringgit itu hanyalah perkara remeh bagi mereka. Nampaknya lelaki bernama Ajiu ini akan kalah. Coba nak lawan kekayaan keluarga Gu, memang tak sedar diri. Xiaowes, saya tak terdesak pun. Tunggu majlis perkahwinan awak dengan Xiao Su selesai. Lepas ni, bayar kemudian pun tak apa. Saya percaya keluarga Gu pasti takkan terpengaruh dengan provokasi si pengemis ni. Tak. Saya akan pindahkan wang itu kepada awak sekarang juga. Bila wang dah dipindahkan, saya akan suruh orang halau si pengacau ni keluar. Bawa mesin kat tu ke sini.
Transaksi gagal. Sila gunakan kad lain. Kenapa transaksi gagal? Adakah wang dalam kad tak cukup? Tak mungkinlah. Ayah saya beritahu kad ni ada 50 juta yuan. Ayah saya tak akan tipu saya. Mesti pekerja ni tak gosok betul-betul. Saya gosok sendiri. Transaksi gagal. Sila gunakan kad lain. Presiden, naib Presiden Hu cukup pantas ya. Keluarga Guni mesti tak tahu lagi yang dia dah bangkrupkan. Halo, Benson. Tolong uruskan sesuatu untuk saya. Baik, Presiden, sila Biar beritahu. kumpulan Gu bangkrut sebelum malam. Apa yang korang gelakkan ni? Kegagalan transaksi tak bermakna saya tak ada duit dalam kad. Mungkin headbank yang dihadkan. Anak, jangan risau. Saya akan telepon bank sekarang. Ayah saya kawan dengan pengurus bank. Tadi tu cuma masalah kecil. Akan selesai dengan cepat. Saya percaya dengan kekuatan keluarga Gu. Ahahaha. Saya pun percaya keluarga Gu. Tapi kau, si pengemis busuk nih, bukankah kau kata nak bagi hantaran lebih banyak daripada keluarga Gu? Bagilah. Kalau kau tak boleh bagi, hati saya tendang kau keluar. Keluarga Gu pun tak boleh keluarkan Rm32.500.000 dengan serta merta. Tak tahulah dia boleh ketak. Saya rasa dia memang tak boleh keluarkan. Kalau dia boleh keluarkan, dia takkan biarkan keluarga Gu coba bayar dulu. Rm32.500.000 tu apa sangat? Apa yang saya sediakan untuk keluargamu jauh lebih banyak daripada Rm32.500.000. Hebat betul kau Sembang. Kalau betul hebat sangat, keluarkanlah hantaran yang kau dah sediakan tu. Tengok. Betul, kau cakap banyak-banyak, apa gunanya? Cepatlah keluarkan hantaran tu bagi saya. Apa yang ada atas dulang tuh? Kenapa misteri sangat nih? Tak tahu, dia kata lebih daripada 50 juta. Tak tahu betul ke tak. Ketiga, 3 dulang ini masing mewakili keikhlasan, kejujuran, dan keazaman saya. Cincin ini mewakili keikhlasan hati saya. Saya akan gunakan hidup saya untuk mencintai awak sehingga akhir hayat. Feng Yucheng? Bukankah orang terkaya negara Xia pun bernama Feng Yucheng? Ya, orang terkaya, negara Xia, memang bernama Feng Jiucheng. Hei pengemis busuk, beraninya kau tipu kami dengan sekeping cek palsu. Kau nak perbodohkan siapa? Cek 100 juta ini adalah hantaran kawin saya untuk keluargamu. Ia mewakili kejujuran saya. Jika kamu bukan ibu bapak Xiaoxue, saya tidak akan pandang kamu pun. Awak orang terkaya negara Xia, Feng Jiucheng. Ya, saya Feng Jiucheng. Nama saya tetap sama. Tiada yang berubah. Memandangkan kamu sudah ambil cek 100 juta ini. Berkelakuan baiklah. Selepas ini jangan ganggu saya dan Xiaoxue lagi. Kenapa awak semua gelak? Dia kata dia Feng Jiucheng. Jadi, dia memang Feng Jiucheng lah. Xiaoxue, pengemis ni gila. Kau pun terjangkit ke? Kau rasa orang terkaya di negara Xia. Dia mungkin kawin dengan kau ke? Orang besar yang bertaraf macam dia. Ramai wanita cantik di sekelilingnya. Dia nak pandang kau? Saya percaya Ajiu. Dia takkan tipu saya. Xiaoxu, saya takkan tipu awak sama sekali. Saya datang hari ini untuk bawa awak pergi. Kontrak ini ialah surat pemindahan kumpulan Feng. Cinta saya pada awak selamanya. Hingga ke akhir hayat. Kau memang suka sangat berlakon ya. Kau tahu ke kumpulan Feng di mana ibu pejabatnya itu? Ibu pejabat kumpulan Feng terletak di Kyoto. Jauh beribu batu dari Jiangcheng. Kalau nak reka cerita bohong, kurangnya reka yang logik sikit lah. Betul apa yang Xiaoze cakap. Bos kumpulan Feng Jiucheng, datang ke Jiangcheng. Mustahil saya, orang terkaya di Jiangcheng ini tak dapat berita. Kau ni penipu. Tak sangka datang majelis kahwin, boleh jumpa perkara tak masuk akal macam ni. Keluarga Gu ini memang terlalu baik hati. Sampai sekarang masih tak halal. Penipu ini keluar. Apa awak cakap?
Kad bank di bawah nama saya. Semuanya telah dibekukan. Kenapa pula nih? Aduh, Gu Feng. Saya cuma boleh beritahu awak. Awak dah cari pasal dengan orang. Semua aset kumpulan Gu telah dibekukan. Awak patut dapat berita tak lama lagi. Telepon ayah awak lama juga, kan? Masalah dah selesai ke? Ayah, apa yang berlaku? Pengurus Bank Zhang cakap apa? Kenapa kad bank kita dikenakan had? Ini semua mesti pasal kau. Anak tak guna. Kalau tidak, kenapa orang lain nak jatuhkan kita? Ayah, apa ayah cakapkan nih? Siapa yang jatuhkan kita? Ayah tak tipu saya kan? Kumpulanku dah moveless. Kad bank di bawah nama saya. Semuanya dibekukan. Pengurus Bank Zhang kata kita cari pasal dengan orang. Saya dah tua macam nih. Tak mungkin saya cari pasal dengan orang. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Kau yang buat hal. Bukan saya, ayah, saya, pikiran saya sejak kebelakangan ini sentiasa tertumpu pada perempuan Mu Qiang Shui itu. Bukan saya. Keluargaku dah moveless. Perkahwinan kau tak perlu diteruskan. Ayah, jangan takutkan saya. Tunggu sekejap, ayah saya. Kumpulan Gu yang elok. Elok ni, macam mana boleh muflis? Kalau macam tu, hantaran 50 juta yuan tu, bukankah itu macam sia sahaja? Nampak keluarga Guni macam hebat sangat, tapi rupanya lemah macam ni. Kalau begitu peminta sedekah tu bukan Feng Jiucheng, orang terkaya di negara Xia ke? Tak mungkinlah. Macam mana orang terkaya di negara Xia boleh semudah itu? Dia kebetulan sama nama saja dengan orang terkaya negara Xia tu. Yalah Xia saya gembira. Aduh, awak betul. Betul Feng Jiucheng. Orang terkaya di negara Xia ke? Xiaoshu. Saya tahu ini mungkin sukar untuk awak terima. Tapi saya akan bawa awak ke dunia saya. Dan kenali siapa saya yang sebenar. Tak apa, tak kira siapa awak, saya tetap sayangkan Ajiu saya. Budak, kalau kau nak kahwin dengan anak aku tak semudah itu. Saya tak nak pun hantaran 32.500.000 ringgit awak, tapi awak mesti bagi saya sekurang-kurangnya 3.250.000 ringgit. Kalau tak, jangan harap kau boleh bawa anak aku pergi. Sungguh tak masuk akal. Tadi saya dah bagi cek 65 juta ringgit. Awak sendiri yang koyakannya. Cek ni memang palsu. Kami nak wang tunai. Kalau tidak, kau tak boleh bawa kakak aku pergi. Cukup, jangan cakap lagi. Saya bukan barang dagangan, dan bukan pelengkap sesiapapun. Saya nak kahwin dengan sesiapa, saya yang tentukan. Saya nak ikut siapa, saya yang tentukan. Kak, dia ni penipu. Dia penipu, kenapa? Kurangnya lebih baik daripada tinggal dalam keluarga kamu yang macam ni. Kau anak Tiahaka. Kalau kau berani sungguh ikut dia pergi, kau jangan pernah balik lagi. Baiklah, saya tak akan balik. Ayo, yom kita pergi. Ajiu. Ayu Presiden Abak Okai Tak. Abak tak apa? Dia tak mati kan? Dia pengsan sendiri, tak ada mengena dengan kita. Ajiu, jangan takutkan saya. Awak cakap awak akan bawa saya pergi, Ajiu. Cik Meng, janganlah menangis. Presiden cuma kurang rehat, terlalu lemah sampai pengsan. Saya akan segera hubungi ambulans. Doktor, makam mana? Pesakit belum sembuh sepenuhnya, badan dia terlalu lemah. Selepas ini dia mesti berehat dengan baik. Sama sekali tak boleh keluar dari hospital sesuka hati. Terima kasih, dokter. Meng Han, apa yang berlaku nih? Aku suruh kau jaga Presiden Feng elok-elok. Begini cara kau jaga dia. Maafkan saya, semuanya salah saya. Presiden berkeras nak keluar. Saya memang tak boleh halang. Kau tak boleh halang. Kau tak tahu nak hubungi aku ke? Dia baru saja terselamat daripada maut. Patut ke dia bersusah payah macam ni? Semuanya salah aku. Ajiu berkeras nak keluar awal dari hospital. Sebab saya ke? Ya, Presiden kata, dia tak akan sesekali benarkan awak dirampas oleh si Gu Xiaoze tu. Semua salah saya. Presiden tak akan salahkan Puan. Puan isteri Presiden. Macam mana dia nak salahkan Puan? Patutlah Feng Zong suruh saya berurusan dengan keluarga Gu. Mesti sebab awak juga kan? Awak yang menyebabkan keluarga Gu muflis. Saya cuma melaksanakan arahan daripada Feng Zong sahaja.
Betulkah dia presiden terkaya di negara Xia? Sampai sekarang, awak masih tidak tahu identitinya. Presiden hari ini umumkan identitinya, tapi semua orang tak percaya pula. Bukan saya tak percaya, cuma saya rasa agak mengarut. Memang kedengaran sangat mengarut. Feng Zhong sepatutnya menaiki jet pribadi untuk urusan kerja ke Afrika. Tetapi pesawat itu meletup di tengah jalan. Nasib baik Feng Zhong sempat terjun dengan payung terjun, barulah nyawanya terselamat. Memandangkan kejadian yang tidak masuk akal seperti itu berlaku, semasa saya bertemu dengannya. Dia hilang ingatan. Saya pikir dia hanya orang biasa. Kalau saya tahu identitinya, saya pasti tidak akan ajak dia kawin lari. Awak telah menolong Feng Zhong ketika dia dalam kesusahan. Sudah tentu dia akan membalas budi awak. Selepas ini, selagi awak menjalankan tanggung jawab sebagai Puan Presiden Feng, kami akan menghormati awak. Saya cuma nak ajiu sedar. Pasal nak jadi Puan Presiden Feng ke tidak. Saya tak peduli. Tuan muda kedua, abang awak betul belum meninggal dunia, kan? Saya dengar hari ini dia muncul di sebuah hotel, tapi tak lama kemudian dia pengsan dan dikejarkan ke hospital. Bukan ke pesawat dia terhempas? Macam mana dia boleh hidup? Tuan muda kedua, maafkan saya. Saya gagal dalam tugas ini. Apa gunanya minta maaf? Kalau dia sadar, dia pasti akan tahu kejadian pesawat terhempas itu ada kaitan dengan saya. Saya akan mati. Kalau begitu, kita jangan biarkan dia sadar. Maksud awak bunuh dia? Saya pun nak bunuh dia. Saya harap dia mati sekarang juga. Tapi dia di hospital, dikelilingi ramai pengawal pribadi. Saya tak boleh dekati dia. Awak tahu tak? Tuan muda kedua, jangan risau. Saya akan pikirkan caranya. Selagi abang awak tak kembali ke Kyoto, Kyoto akan jadi milik awak. Lagipun, abang awak sekarang berada dalam keadaan tak menentu, mustahil untuk dia kembali ke kumpulan Feng dalam masa terdekat. Awak masih boleh teruskan rancangan awak sebelum ini. Ya, betul kata awak. Sebelum dia sembuh dan kembali ke Kyoto, saya harus ambil alih kumpulan Feng. Walaupun dia kembali, ia takkan berguna lagi, betul tak? Betul. Mari, cepat bangun. Kami dapat berita dari Kyoto. Kata Feng Jingxing akan membawa peguamnya ke syarikat lagi esok untuk buat kecoh. Dengan keadaan Presiden Feng sekarang, sukar untuk kita uruskan dia esok. Kita tak boleh biarkan dia buat apa yang dia sukakan. Para pekerja mula rasa bimbang. Ini beri kesan buruk kepada syarikat. Kita tengok sama ada Presiden Feng dapat sedar esok atau tak dulu. Presiden Feng, Tuan dah bangun. Cak, apa yang kamu berdua buat tercegat kat sini? Presiden Feng, adik Tuan, Feng Jingxing, rancang nak bawa peguam ke syarikat untuk buat kacau. Sejak kemalangan pesawat Tuan berlaku, citanya dah lama terbongkar. Oh ya, dia berlakon dengan baik di depan saya sebelum nih. Pada pendapat kamu, dia ini ada bakat jadi pelakon, kan? Presiden Feng, kami dah tanya doktor. Keadaan Tuan sekarang sangat lemah, tak boleh berjalan jauh, dan tak boleh keluar hospital. Tapi kita tak boleh biarkan Feng Jingxing buat sesuka hati di syarikat, kan? Ajiu, awak dah bangun. Kebetulan saya bawakan sarapan untuk awak. Awak nak makan sikit tak? Awak letak je dulu. Kalau macam tuh, biar Xiaoxue wakilkan saya balik ke syarikat dulu. Xiaoxu, ni istri saya. Sekarang nih kesehatan saya ada masalah sikit, jadi syarikat akan saya serahkan kepada Xiaoxue buat sementara waktu. Baik. Ajiu, awak serahkan syarikat kepada saya. Xiaoxu, awak tengoklah. Syarikat sekarang nih tengah kacau, bilau, kesehatan saya pun jadi macam nih. Awak tentu tak nak lihat saya belum sembuh lagi. Tapi syarikat dah lingkup, kan? Tapi saya tak ada pengalaman. Saya takut saya rosakkan semuanya. Cak apa? Saya suruh Menghan teman awak sekali. Oh, baik. Presiden Feng,
Saya macam mana pula? Awak ada urusan lain. Oh baik. Kenapa mereka tak tahan kita? Mungkin mereka tahu tak boleh tahan kita lagi, jadi tak payahlah buang masa dan tenaga. Betul juga. Walaupun abang saya tak mati, saya rasa dia dah cacat. Saya dah hantar orang ke Jiangcheng. Bila dapat peluang yang sesuai, terus jalankan. Kali ini mesti berjaya. Tak boleh gagal. Paham. Tuan muda kedua Feng, ada apa datang ke syarikat? Ikut undang negara Xia. Saya ambil alih syarikat abang saya. Mengakar, Presiden masih sihat walafiat. Undang mana yang benarkan awak ambil alih? Abang saya masih hidup? Mana dia? Dia datang ke syarikat ke. Tapi Presiden tak datang, tapi dia hantar wakil. Tuan muda kedua Feng, saya nasihatkan awak jangan teruskan kesilapan ini. Dia hantar wakil? Kenapa dia tak datang sendiri? Jangan berangan-angan. Nak cari sesiapa sahaja untuk menghalang saya. Hai semua, nama saya Mu Qiangshui. Saya istri Feng Jiucheng. Jiucheng belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan lama. Sekarang dia di hospital sedang berehat. Dia dengar syarikat ada masalah kebelakangan ini, jadi dia suruh saya uruskan syarikat. Cikmu, Meng Han kata awak ialah istri yang ditemui oleh Presiden Feng semasa dia merantau. Kami amat berterima kasih atas penjagaan yang awak berikan kepada Presiden Feng sebelum ini. Sekarang Presiden Feng tiada di syarikat, kami pasti akan membantu awak menguruskan urusan syarikat dengan baik. Memandangkan awak ialah istri Presiden Feng, maka awak ialah bos wanita kami. Memandangkan Cikmu kini datang untuk mengambil alih syarikat, maka tidak boleh dipanggil Cikmu lagi, tetapi patut dipanggil Presidenmu. Betul, patut dipanggil Presidenmu. Ayah mana yang berani meninggikan diri di kumpulan Feng saya ini? Awak ialah adik kepada Feng Jiucheng, Feng Jingsing kan? Nama saya layak ke awak panggil. Tak panggil nama awak? Nak panggil apa? Pengacau? Beran betul lawak. Nak cuba tak saya bunuh? Berhenti. Dia kakak ipar awak. Feng Jingsheng. Saya ialah istri abang awak, kakak ipar awak, Mu Qiangshui. Hahaha, abang saya dah lama mati. Awak kata awak isterinya. Macam mana? Nikah hantu ke? Abang awak belum mati? Dia ada di Jiangcheng. Awak kata dia tak mati. Dia tak matilah. Saya kata dia dah mati. Awak buat huru hara dengan saya di sini. Kuat manapun suara awak tetap tak berguna. Jiucheng sudah berikan syarikat ini kepada saya. Lagipun kata laluan peti besi pun dia dah bagi pada saya. Dan lagi, kata laluan peti keselamatan pun sudah diberikan kepada saya. Cikmu tahu kata laluan peti keselamatan Presiden Feng? Nampaknya Cikmu ialah istri Presiden Feng. Semua rahasia syarikat ada di dalam peti keselamatan itu. Sesiapa yang boleh buka peti keselamatan itu, dialah yang menguasai kumpulan Feng. Kamu semua nih orang tua yang memang melucukan. Siapa perempuan ini? Kamu semua tak tahu pun, tetapi senang saja kamu sokong dia. Cikmu dibawa oleh Meng Han. Meng Han ialah pembantu pribadi Presiden Feng. Kami percaya, Meng Han takkan tipu kami. Apa yang disampaikan oleh Meng Han, sentiasa arahan daripada Presiden Feng. Kami percaya Meng Han. Semua dah nyanyuk ke? Dia kata dia istri abang saya. Hei, kamu dah sahkan identiti dia ke? Dah tenggok sihil nikah ke? Hah? Adoi dan Han ni siapa? Dia cuma pembantu pribadi abang saya. Hanya pekerja makan gaji sahaja. Boleh ditukar bila masa saja kan? Tuan muda kedua Feng, apa yang dikatakan itu ada benarnya. Betul. Lagipun kita tak nampak Presiden Feng sendiri. Kita pun tak tahu dia masih hidup ke tak sekarang. Habis itu makam mana? Takkan nak suruh Cikmu tunjukkan sijil nikah kepada kita? Mana ada saya dan abang kamu tak ada sijil nikah? Cuma masa itu, ketika saya kahwin dengan Jiucheng, dia langsung tak guna nama Feng Jiucheng ini. Dia hilang ingatan masa itu dan lupa identiti sebenar dia. Ada. Memandangkan sijil nikah itu bukan nama abang saya, jadi kamu bukan istri dia dan bukan kakak ipar saya. Tuan muda kedua Feng, saya boleh buktikan dia ialah kakak ipar kamu. Awak ingat saya akan percaya awak ke Menggehan, mana Wawensen? Dia bukan kedah pergi cari abang saya. Mana dia? Presiden arahkan dia tugasan lain. Kenapa ini pun awak nak sibuk? Kalau abang saya masih hidup, macam mana dia tak telepon keluarga? Awak reka semua pembohongan ini, bukan hanya untuk halang saya ambil alih kumpulan Feng ke? Kenapa abang awak tak telepon awak? Awak sendiri tak tahu ke? Masih berangan-angan lagi di sini. Ayam hutan mana pula nih? Mari sini, buang dia keluar. Tuan muda kedua Feng, Cikmu datang ke syarikat atas arahan Presiden. Awak tak ada hak nak halau dia. Hei, awak melawan saya ya? Dia ni perempuan simpanan awak ke? Awak lindungi dia sangat? Hei, Tuan muda kedua Feng, boleh salah makan,
Tapi jangan main dengan gurauan macam nih. Cikmu tahu kata laluan peti besi presiden. Memandangkan awak tak percayakan dia, apa kata kita bawa peti besi itu ke sini? Kalau dia boleh buka peti besi itu bermakna dia memang istri presiden. Kalau Cikmu betul boleh buka peti besi Presiden Feng, maka Cikmu sudah pasti orang kepercayaan Presiden Feng. Betul. Kalau Cikmu boleh buka peti besi, saya akan ikut arahannya. Bawa peti besi itu ke sini. Tuan muda kedua, janganlah terperangkap dengan muslihat mereka. Kita datang untuk mengambil alih kumpulan Feng, bukan untuk buang masa dengan perempuan nih. Kalau tak bagi perempuan ni cuba, orang tua ni tak akan hormat saya. Cakap apa? Saya tak percaya dia boleh buka peti besi itu. Macam mana kalau Hua Wensen dah bagi tahu kata laluan tu dekat dia? Bukankah Hua Wensen pun tahu kata laluan peti besi tu? Naib Presiden Huo langsung tak tahu kata laluan peti besi itu, dan saya tak tahu dari mana kamu dapat maklumat palsu ni. Awak. Cukuplah Ming Yue, biar dia cuba. Saya tak percaya dia betul boleh membukanya. Kalau awak tak boleh buka peti besi ini, awak hanyalah penipu. Sepanjang hidup awak, saya akan pastikan awak meringkuk dalam penjara. Jadi, macam mana kalau saya berjaya buka? Kalau awak buka, saya akan. Kalau awak berjaya membukanya, itu hanya membuktikan yang awak bukan penipu. Abang saya masih hidup atau tidak, itu masih perlu dibuktikan lagi. Tadi kamu semua kata, asal saja saya berjaya buka peti besi nih, kamu semua akan ikut arahan saya. Sudah tentu benar. Tadi Meng Han kata, Naib Presiden Hua sendiri pun tak tahu kata laluan. Kalau awak tahu, maka awak memang istri Presiden Feng. Sudah tentu kami akan dengar cakap awak. Baik, kalau saya buka peti besi ini, saya mahu Feng Jingxing tinggalkan kumpulan Feng serta Merta dan Sulpa ini. Dia tak dibenarkan jejakan kaki ke kumpulan ini walau selangkah pun. Kau perempuan murahan sial. Kau nak naik kepala sangat ya. Walaupun kau istri abang aku, kau hanyalah orang luar. Dalam kumpulan Feng, kau tiada hak bersuara. Diamlah kau. Abang kau beritahu aku kata laluan itu, tapi tak beritahu kau sedar tak apa kedudukan kau dalam keluarga Feng. Ampun. Tuan muda kedua Feng, pukul perempuan ni bukan bermakna kau hebat. Mu Changshui, kau kata kau tahu kata laluan kan? Dah berjam. Jam buang masa nih, bukalah peti besi itu segera. Sekarang juga aku buka. Xiaoshu. Kata laluan peti besi saya ialah 329716. 3 nomor pertama adalah hari lahir mak saya, dan 3 nomor terakhir adalah hari lahir ayah saya. Di dalamnya tersimpan dokumen sulit dan sijil penting kumpulan Feng. Jika awak berjaya buka peti besi itu, awak boleh kawal kumpulan Feng. Saya dah ingat. Jangan risau Ajiu. Awak kena jaga diri baik-baik. Dan datang mencari saya secepat mungkin. Perempuan ini takkan betul boleh buka peti besi ini, kan? Kalau dia betul dapat buka, apa yang patut aku buat seterusnya? Dengar tak, kata laluan salah. Perempuan ini penipu, dia tak mungkin istri abang aku. Macam mana boleh jadi macam ni? Kata laluan yang Ajiu berikan kepada saya memang ini. Awak masih nak cuba sedaya upaya melawan? Saya betul kagum dengan awak lah. Berani datang ke kumpulan Feng untuk menipu. Feng Jiucheng sudah mati, tetapi anak kedua keluarga Feng masih hidup lagi. Abang saya 3 bulan yang lalu memang sudah meninggal dunia. Berita 3 bulan yang lalu ada melaporkan tentang nahas kapal terbangnya. Nak saya cari dan tunjukkan kepada kamu semua. Awak jangan. Abang awak belum mati. Dia masih hidup dan sihat. Jangan sumpah dia. Yang itu, Cikmu tadi terlalu gementar, jadi tersalah masukkan. Biarkan dia coba lagi sekali ya. Saya tidak percaya Presiden Feng sudah meninggal. Cikmu, kuba lagi sekali ja. Cikmu janganlah gementar. Jika awak boleh buka peti besi itu, kami akan percaya awak. Percaya yang Presiden Feng belum mati. Saya akan coba lagi sekali. Kata laluan salah. Meng Han, kenapa awak cari seorang penipu untuk menipu kami? Meng Han, awak takkan sudah berpaling tadah, kan? Presiden Feng sangat baik kepada awak sebelum ini. Kenapa awak sanggup hianati dia? Saya tidak hianati Presiden. Saya takkan sesekali hianati Presiden. Anda semua jangan terburu-buru. Biar saya tanya apa yang berlaku. Cikmu, adakah awak salah ingat kata laluan? Saya langsung tidak salah ingat. Kata laluan itu Ajiu sendiri yang beritahu saya. Mustahil salah. Mu Qiang Sue,
Bukankah tadi awak kata dengan penuh keyakinan yang awak boleh bukanya? Saya dah beritahu awak jika awak berani menipu saya akan pastikan awak mendekam dalam penjara. Tuan muda kedua, lebih baik kita segera hantar dia ke balai polis jika kita tak ambil sebarang tindakan terhadapnya. Selepas ini pasti akan ada lebih ramai lagi penipu yang datang ke kumpulan Feng untuk menipu. Betul, sila bawa dia mari sini. Bawa dia ke balai polis sekarang. Tuan muda kedua Feng, saya jamin atas nama integriti saya, dia benar kakak ipar awak. Awak tak boleh hantar dia ke balai polis. Apa nilai integriti awak tu? Hei, awak fikir saya akan lepaskan awak ke? Saya akan uruskan dia dulu. Lepas ni giliran awak pula. Bawa dia pergi. Bukankah itu barang pribadi Presiden Feng? Saya ingat Presiden Feng selalu memakainya. Itu memang rantai leher Presiden Feng. Rantai leher Presiden Feng. Kenapa ada pada penipu nih? Saya dah kata, dia bukan penipu. Dia isteri presiden. Rantai leher ini memang dihadiahkan oleh presiden kepadanya. Xiaoshu, rantai leher ini untuk awak. Mulai sekarang awak pakai ia. Tak kira di mana jua awak berada, saya akan dapat mencari awak. Jangan risau Ajiu, saya akan sentiasa memakainya. Abang saya memang ada rantai macam ni. Tapi rantai ini banyak dijual di pasaran. Macam mana saya nak tahu rantai ini yang betul? Semua pengurus atasan nih tahu yang ini rantai abang awak, tapi awak seorang saja yang tak tahu. Saya rasa awak mengharapkan abang awak mati, supaya awak boleh warisi harta dia. Sayangnya, percaturan awak ni silap. Abang awak bukan saja tak mati, malah dia akan balik sekejap lagi. Presiden Feng dah hilang genap 3 bulan. Sepanjang 3 bulan yang lalu, kami semua dah tunggu. Sekarang nih kalau kami tunggu lagi sekejap, apa salahnya? Mana tahu Presiden Feng betul kembali. Saya percaya dengan kedudukan Cikmu, kami bersumpah akan bersama, sama dengan syariat. Kami bersumpah akan bersama, sama dengan syarikat. Kami bersumpah akan bersama, sama dengan syarikat. Peng Jinqing, awak berambus sekarang. Awak ada pengawal pribadi, kumpulan Feng pun ada. Sebelum ni kami langsung tak sentuh awak. Sebab ketua eksekutif hilang dan tak dapat dikesan di mana. Jadi kami tak berani nak apakan awak langsung. Sekarang ketua eksekutif dah serahkan kuasa kepada Cikmu. Kalau awak kurang ajar lagi dengan Cikmu, saya bimbang nasib awak akan jadi sangat memalukan sekali. Awak ugut saya? Tak berani. Saya cuma ingatkan awak, pemilik kumpulan Feng, masih lagi Feng Jiucheng, bukan awak. Presiden, polis hantar berita. Mereka jumpa alat letupan pada bangkai kapal terbang awak 3 bulan lalu. Ia bukan kemalangan. Ia adalah pembunuhan yang dirancang dengan terancang. Encik Feng, sudah tiba masa untuk Anda makan ubat. Presiden Feng, selepas makan ubat, Anda berehatlah dahulu. Saya akan datang kembali nanti. Hah? Ubat apa nih? Ini ubat untuk membantu pemulihan luka Anda. Cepatlah makan. Hello. Feng Jinqing dah pergi ke? Dah pergi, tapi dia nampak tak puas hati. Mungkin dia akan datang lagi pada hari lain. Oh ya, macam mana keadaan presiden? Ada rasa lebih baik hari ini. Doktor cakap dia tak boleh terlalu banyak bekerja. Perlu rehat sepenuhnya. Baiklah, saya akan bantu Cikmu sebaik mungkin. Awak beritahu presiden jangan risau. Ya. Ya. Bukankah presiden pernah cakap, dia dah beritahu kata laluan peti besi kepada Cikmu. Kenapa Cikmu hari ini tak boleh buka peti besi tu? Selalu saja keluar notifikasi kata laluan salah. Bila presiden dah sedar nanti, tolong tanyakan apa yang berlaku. Saya lupa nak beritahu awak semua. Saya dah pindahkan peti besi tu. Dulu, Feng Jinqing, asyik nakan peti besi tu, kan? Jadi saya beli yang sebiji macam tu, dan letak dekat pejabat Presiden Feng. Yang asal tu saya dah pindahkan ke pangsapuri yang selalu Presiden Feng duduki. Kenapa awak masih belum makan? Perlu saya suapkan awak. Siapa yang hantar awak? Apa yang awak sedang buat? Letakkan pisau itu. Jangan dekat, kalau tidak, saya akan bunuh dia. Saya tak akan dekat, tenang. Berapa banyak wang yang awak mahu? Saya boleh berikan semuanya. Saya tidak mau uang, saya cuma mahukan nyawa Feng Jiucheng. Tuan muda kedua, orang yang saya hantar ke Jiangcheng dah berjaya.
Rancangan berjaya. Ya, dia menyamar sebagai juru rawat, masuk ke bilik Wat Feng Jiucheng, dan tikam jantung Feng Jiucheng. Feng Jiucheng sekarang berada di bilik kecemasan. Kemungkinan besar dia tidak dapat diselamatkan lagi. Bagus Ming Yue. Kali ini kamu berjasa besar. Feng Jiucheng bernasib baik kali terakhir, dia terselamat daripada malapetaka, tapi kini dia masih di tangan kita. Sebaik kematiannya disahkan, saya dapat mengambil alih sepenuhnya kumpulan Feng. Tuan muda kedua, esok lebih baik awak bawa nenek awak pulang dari rumah penjagaan. Nenek awak sentiasa memanjakan awak. Apabila tiba masanya untuk merebut harta dengan Mu Changshui, dia pasti akan membantu awak. Ming Yue, kamu banyak membantu saya. Apabila saya mewarisi harta abang saya akan mengahwini kamu. Selagi saya boleh berada di sisi awak, tidak kira ada status atau tidak, saya rela hati. Malam ini saya bawa kamu pulang ke keluarga Feng. Mulai sekarang, kamu adalah wanita utama keluarga Feng. Cikmu, di sini adalah Pangsapuri tempat presiden biasa tinggal. Ia agak dekat dengan syarikat. Presiden biasanya hanya pulang ke rumah besar lama keluarga Feng pada hujung minggu. Kalau begitu, saya akan tinggal di sini. Baik. Halo, Naib Presiden Huo, ada apa? Saya baru sahaja menghantar Cikmu ke Pangsapuri presiden. Apa? Kenapa perkara seperti ini boleh berlaku? Baik. Meng Han, ada apa? Apa yang berlaku ke? Adakah Ajiu terlibat dalam kemalangan? Cikmu, jangan risau. Presiden baik sahaja. Cik rehatlah dulu. Esok saya akan datang jemput Cik. Hati saya gelisah sungguh. Ajiu? Awak jangan apa? Nenek, saya bawa nenek balik hari ini, karena ada orang yang sudah melampau sangat. Naib presiden dan pembantu khas abang saya itu telah membantu orang luar untuk menipu harta keluarga Feng kami. Melampau sungguh. Siapa yang berani berebut harta dengan cucu saya? Mereka ingat saya orang tua ini sudah mati ke? Atau mereka pikir keluarga Feng kita tiada siapa yang boleh dibuli ya? Nenek janganlah marah sangat. Sekarang abang masih belum tentu hidup atau mati. Kesehatan nenek tidak boleh ada masalah lagi. Xiaoxing. Sekarang abang kamu sudah tiada, keluarga Feng kita. Tinggal kamu seorang sahaja lagi harapan. Saya tidak akan benarkan sesiapapun datang membuli kamu. Nenek, saya bawa cucu menantu nenek untuk melawat nenek. Cucu menantu. Nenek, wanita inilah yang menipu harta keluarga Feng kita. Kedua, dua cucu saya belum berkahwin. Dari mana datangnya menantu perempuan ini? Meng Han, kamu pikir keluarga Feng ini tempat apa? Berani bawa perempuan entah dari mana datang buat kecoh. Nenek, saya menantu sulung nenek, istri kepada Feng Jiucheng, Mu Changshui. Saya yang minta Meng Han bawa saya ke sini. Apa kamu kakapkan? Cucu sulung saya bukankah sudah meninggal dunia? Atau saya sudah nampak hantu? Bila pula dia cari istri? Kenapa saya tak tahu? Nenek, janganlah terlampau teruja. Jiucheng tidak mati. Dia sekarang berada di hospital. Apabila dia sembuh nanti, saya rasa dia akan jelaskan semuanya kepada nenek. Apa? Cucu sulung saya tidak mati? Di mana dia sekarang? Nenek, dia sekarang berada di Jiangcheng. Dia selalu mengingati nenek dan katanya hari jadi nenek yang ke-70 akan tiba tidak lama lagi. Dia sengaja suruh saya datang untuk ucapkan selamat hari jadi kepada nenek. Nenek, jangan percaya tipu dayanya. Kalau abang sulung masih hidup, kenapa dia tak balik ke Kyoto? Betul tak? Betul. Feng Jingsing, saya sudah buka peti besi abang kamu. Sekarang seluruh kumpulan Feng mengikut arahan saya. Kamu pikir dengan bercakap merepek di hadapan nenek, kamu boleh ubah fakta ini. Semalam kamu tak boleh buka peti besi itu kan? Peti besi semalam itu adalah palsu. Manakala yang betul sudah lama dipindahkan. Sudah tentulah. Bercakap tentang ini dengan kamu pun tidak ada gunanya. Saya datang ke rumah Agam hari ini adalah untuk meraihkan hari jadi nenek yang ke-70. Sama ada kau betul membukanya. Atau kau cuma berlakon sahaja. Semua itu tidak penting sekarang. Kontemp lagi pun, abang aku diserang. Sudah pasti tidak akan hidup lama lagi. Bila abang aku mati nanti, aku akan terus menghalau kau keluar. Hari lahir nenek tidak penting juga ke soal ini? Majelis hari lahir nenek, aku sendiri yang akan uruskan semua. Tak perlulah kau yang orang luar ini, nak campur tangan. Kontemp. Memandangkan kau kata kau nak uruskannya. Baiklah, biar kau sendiri yang uruskannya. Nanti,
Saya akan mewakili Jiu Cheng untuk menyampaikan hadiah kami. Confident. Baguslah. Aku tunggu hadiah kau itu, Moking. Orang, antar nenek berehat. Command. Encik muda kedua. Tadi ada berita dari Jiang Cheng. Mereka kata Abang Encik sedang nazak. Saya takut. Dia tak dapat hidup lebih dari 3 hari lagi. Oh, maaf. Self. Correction. Pause. Bagus, triumfant. 3 hari dari sekarang, ialah majelis hari lahir nenek aku. Pada masa itu, aku akan mengumumkan berita kematian abang aku di majelis hari lahir itu, dan secara rasmi akan mengambil alih keluarga Feng. Kalau begitu Ming Yue mengucapkan tahniah awal kepada Encik muda kedua. Pembantu Kosmeng. Pada majelis hari lahir nenek nanti, hadiah apa yang patut saya berikan kepada beliau ya? Concerned. Presiden sudah sediakan hadiahnya, lebih awal lagi. Explaining nanti, Cik hanya perlu bawanya ke majelis hari lahir itu. Saya tak tahu apa kabar Aju sekarang. Saya agak risau tentang dia. Worried. Cikmu, saya paham perasaan Cik. Sincere sebenarnya, saya pun sama, sangat risau tentang keadaan presiden. Tapi keadaan presiden sekarang, saya pun kurang pasti. Helpless apa kata kita dahulu kan? Sambutan hari lahir nyonya besar itu dulu. Baiklah. Determinate selepas majelis hari lahir ini tamat, saya akan kembali ke Jiang Cheng untuk mencari Ajiu. Baik, respectful. Terima kasih. Nenek, saya pergi menyambut tetamu sebentar. Pergilah. Jingsing, dengar cerita abang kamu sedang dirawat di Jiangcheng. Betul-betul ke? Ya, saya pun dengar cerita itu. Nampaknya kabar itu datang dari kumpulan Feng. Abang kamu akan datang hari ini. Saya pun dengar abang saya sedang dirawat di Jiangcheng. Saya sebenarnya nak pergi tengok sendiri sama ada betul ke tidak. Tapi saya sibuk uruskan majelis hari jadi nenek. Jadi belum sempat nak pastikan lagi. Kalau abang kamu dirawat di Jiangcheng, siapa yang menjaganya sekarang? Saya pun tak tahu. Berita ini datang daripada Meng Han. Sekejap lagi dia datang. Saya kena tanya dia betul. Betul. Saya juga dengar. Kumpulan Feng kini diambil alih oleh seorang wanita, Feng Ershao. Adakah perkara itu benar? Ya, wanita ini mengaku sebagai istri sah abang saya. Tetapi yang lawaknya, saya dan nenek langsung tak tahu menahu pasal ni. Aduh, jangan wanita itu penipu. Dia akan mewakili abang saya untuk ucapkan selamat hari jadi kepada nenek sekejap lagi. Nanti bila dia datang, tolonglah tengokkan betul. Betul untuk saya. Sama ada dia ni penipu ke tidak. Baik. Oke. Nenek, saya wakil daripada Jiu Cheng untuk menyampaikan hadiah kepada nenek. Meng Han, serahkan hadiah ini. Puan besar. Aduh. Itu gelang pintal. Saya dengar gelang jet ini. Dalam acara lelongan, dilelong dengan harga yang mencecah 200 juta. Ya, gelang pintal ini, buatannya sangat halus. Dan usianya sudah mencecah 1000 tahun lamanya. Memang barang antik yang luar biasa. Feng Jingsing, ini hadiah untuk nenek. Apa yang awak coba buat? Gelang 200 juta. Awak yang beli? Ini abang awak. Dah sediakan awal. Abang saya dah lama mati. Dia mustahil. Hantar hadiah ucapan tahniah ini. Janganlah awak guna barang tiruan yang dibeli di tepi jalan. Untuk tipu nenek. Feng Jingsing, ini hadiah daripada abang awak untuk nenek. Awak ni dah gila ke? Saya dah cakap dengan jelas. Abang saya dah meninggal dunia. Kalau bukan abang sulung saya sendiri yang bagi, nenek tak nak. Betul, kalau bukan cucu kandung saya yang bagi, saya tak nak. Nenek, Jiu Cheng dia tak mati. Awak nak cakap, abang sulung saya tengah berubat dekat Jiangcheng ya? Sudah tentu. Saya dah hantar orang pergi tengok. Walaupun tak dapat pastikan, itu abang sulung saya ketak. Tapi dengar cerita, dia telah ditikam dan dihantar ke bilik kecemasan, macamnya. Masih tak dapat diselamatkan lagi. Apa yang awak merepek nih? Jiu Cheng elok aja. Macam mana dia boleh ditikam? Kenapa awak tak telepon dan tanya sendiri dekat Jiangcheng? Yang betul tetap betul. Yang palsu takkan jadi betul. Meng Han, adakah apa yang dia katakan itu benar? Jiu Cheng kena tikam dan tak dapat diselamatkan. Meng Han, cakaplah. Tuan muda kedua Feng, hari ini adalah majelis hari jadi ibu tua. Awak mengumumkan berita ini di hadapan semua tetamu. Apa yang awak coba lakukan? Lihat, Meng Han sendiri pun sudah mengakuinya. Saya ingatkan Presiden Feng bernasib baik. Tak sangka pula dia dibunuh lagi oleh orang jahat. Memandangkan Presiden Feng tak dapat diselamatkan, apa kata kita bawa balik mayatnya dan adakan majelis pengebumian besaran untuk Presiden Feng? Ya, betul. Presiden Feng ialah tokoh utama kumpulan Feng. Majelis pengebumiannya mesti diadakan dengan gilang gemilang. Jiu Cheng betul sudah mati ke?
Tak mungkin, saya tak percaya. Awak jangan bersedih dulu. Kalau presiden masih ada, dia pasti tak nak lihat awak dalam keadaan begini. Tuan muda kedua Feng, bagaimana awak tahu berita tentang presiden ditikam? Saya dah cakap, saya hantar orang untuk tengok. Macam mana orang awak? Sebelum sampai di Jiangcheng, presiden baik saja. Tapi selepas orang awak sampai di Jiangcheng, presiden kena tikam. Kebetulan sangat ketu. Apa maksud awak? Saya cuma hantar orang untuk pastikan, sama ada orang itu abang saya atau tak. Habis. Apakah keputusannya itu? Keputusan tak penting, yang penting abang saya sudah mati. Selagi saya tak lihat mayat Jiu Cheng, saya tak akan percaya yang dia dah mati. Kalau macam tu angkat mayat dia masuk sini, supaya awak semua tak berharap lagi. Feng Jingxing, hari ini adalah ulang tahun ke-70 nenek. Betulkah awak mahu merosakkan suasana gembira nenek? Nenek saya lebih ingin melihat mayat abang saya daripada saya, nenek. Awak rasa begitu kan? Ya, cucu sulung saya hilang begitu lama. Saya memang ingin tahu keberadaannya. Sama ada dia hidup atau mati, saya tetap ingin berjumpa dengannya. Kebetulan semua orang ada di sini hari ini. Sebentar lagi mayat abang saya dibawa masuk. Saya akan uruskan pengebumiannya sekali. Dan selepas itu saya ambil alih keluarga Feng secara rasmi. Tuan dan puan sekalian, ada bantahan. Mana mungkin kami ada bantahan. Presiden Feng telah tiada. Keluarga Feng sememangnya patut diuruskan oleh Anda. Betul, dalam keluarga Feng hanya tinggal Anda dan Tuan Muda Sulung. Sekarang Tuan Muda Sulung sudah pergi. Memang patut Anda menjadi pewaris pertama. Saya nak tengok siapa yang berniat jahat, berani berebut harta keluarga dengan cucu saya. Saya tidak berminat sama sekali dengan harta keluarga Feng awak. Saya hanya mahukan Jiu Cheng. Lebih baik awak tunaikan janji awak, kalau tidak saya takkan lepaskan awak. Saya pasti akan tunaikan janji saya. Uang keluarga Feng awak. Saya takkan ambil walau 1 sen pun. Cuma, kematian Jiu Cheng, saya pasti akan siasat sampai jelas. Jika saya dapati awak Feng Jingxing ada kaitan, awak takkan terlepas. Apa yang awak katakan nih? Mana mungkin saya sendiri yang membunuh abang saya? Perempuan ini tak dapat berebut harta dengan saya, lemparkan fitnah kepada saya, ya? Kenapa awak begitu kejam? Saya percaya Jingxing, dia mustahil adalah membunuh Jiu Cheng. Puan besar, awak tak nampak ke Cita jahat Feng Jingxing. Bos mengalami kemalangan, dia tak tolong cari. Sebaliknya membawa pasukannya sendiri, mencari jalan untuk menakluki kumpulan Feng. Diam, jangan coba buat kekecohan di sini. Jiu Cheng sudah tiada, kumpulan Feng memang sepatutnya menjadi milik Jingxing. Kalau dia tak ambil alih, adakah dia perlu tunggu orang luar macam kamu rampas? Puan besar, awak sudah diperdaya oleh Feng Jingxing. Diam, saya tak benarkan awak memfitnah cucu saya. Keluar sekarang. Mari sini, pecat pengkhianat Meng Han yang bersekongkol dengan musuh dan halau dia keluar. Saya tak percaya Jiu Cheng sudah mati. Saya akan tunggu di sini. Selagi saya belum lihat mayat Jiu Cheng, jangan harap sesiapapun boleh halau saya pergi. Baguslah. Mayat abang sulung saya akan dihantar sebentar lagi. Masa tu baru saya lihat apa yang awak nak katakan lagi. Tahniah kepada Encik Muda kedua kerana mengambil alih kumpulan Feng, menjadi bos baharu kumpulan Feng. Tahniah Encik Muda kedua. Kami harap Encik Muda kedua dapat berikan lebih perhatian selepas ini. Encik Muda kedua ambil alih kumpulan Feng, pasti akan lebih baik daripada abang sulung. Percayalah, selagi kita sokong Encik Muda kedua pasti takkan lupakan kita. Senang saja. Selagi semua orang sokong saya pasti takkan lupakan kamu semua. Ini, bukan rantai Jiu Cheng ke? Saya ingat Jiu Cheng selalu pakai rantai ini. Macam mana boleh ada pada awak? Ini Jiu Cheng yang bagi pada saya. Bila Jiu Cheng bagi pada awak, dia tak pernah cakap pasal awak pun dengan saya. Kalau awak betul isterinya, macam mana saya tak tahu pula. Mesti awak kuri nih. Nenek, saya tak curi. Ini Jiu Cheng sendiri yang bagi pada saya. Masa tu Meng Han pun ada di situ. Awak boleh tanya dia. Meng Han dah saya halau keluar. Cakap dia. Saya tak akan percaya walau satu perkataan. Bagi balik rantai itu pada saya. Mu Qiang Shui, berani betul awak nih. Berani melawan nenek ya. Saya rasa kalau saya tak ajar awak sikit, awak tak tahu yang awak ni tak sedar diri betul tak? Orang, ambil rantai ni daripada dia. Lepaskan saya, lepaskan saya, lepaskan saya. Baik, saya tahu. Tuan muda kedua, jenazah Feng Jiu Cheng sudah dihantar. Behenci, beri laluan untuk abang saya. Aju. Awak kata awak akan datang cari saya. Awak tipu saya. Xiao Jiu, cucu kesayangan nenek, kenapa awak begitu kejam?
membiarkan nenek yang tua ini mengebumikan awak dahulu, cucu kesayangan nenek. Ajiu, kita pernah jadi suami istri dalam kehidupan ini. Walaupun perkenalan kita agak singkat, tetapi untuk kehidupan akan datang. Awak jadi Ajiu saya lagi, boleh? Cucu saya sudah meninggal dunia. Awak masih lagi berpura-pura di sini. Awak ingat dengan lakonan ini keluarga Feng akan bagi awak pampasan ke? Nenek, saya sudah lama beritahu, saya tak nak duit keluarga Feng. Saya cuma berharap di majelis pengebumian Ajiu. Benarkan saya hadir untuk mengiringi pemergiannya, boleh tak? Take bold. Awak kata awak istri Xiao Jiu, maka awak istrinya ke. Saya tak iktiraf status awak. Jangan harap awak dapat menumpang senang dengan keluarga Feng. Saya tak boleh tengok dia buat kali terakhir ke. Take bola. Kalau macam tuh, baiklah. Dulu saya suruh kamu tanggal. Kamu macam tak nak bagi nyawa. Kenapa? Sekarang baru nak tanggalkannya ke? Ini Ajiu yang berikan pada saya. Akhirnya, patutnya dikembalikan juga kepada dia. Ini patung orang. Ini patung pameran kedai pakaian. Bukankah dikatakan ini mayat Feng Jiucheng? Macam mana boleh jadi macam ni? Feng Jingxing, beritahu saya, apa ini? Apa yang berlaku nih? Su Mingyue, bukankah kamu kata, kamu sendiri yang hantar orang untuk bawa mayat abang saya ke sini? Kenapa jadi patung pula? Tuan muda kedua, janganlah cemas. Saya pun tak tahu apa yang berlaku. Saya telepon dan bertanya. Tak payah telepon. Bang. Bukan itu Presiden Feng. Presiden Feng tak mati. Saya dah kata, Presiden Feng si biasa bernasib baik. Pasti takkan mati. Kamu semua, bukan itu yang kamu katakan tadi. Ajiu. Xiaoxu, maafkan saya. Sebab buat awak menderita. Ajiu, biar saya tengok awak betul-betul. Mereka semua kata awak mati. Awak tahu tak betapa sedihnya saya. Maafkan saya takkan sembunyikan apa. Apalagi daripada awak selepas ini. Tak mengapa, saya tahu awak ada alasan tersendiri. Xiao Jiu, kamu tak mati? Kenapa kamu berpura? Pura mati. Kamu nak saya mati terkejut ke? Nenek, apa yang berlaku di Dewan Banquet tadi? Saya nampak semuanya melalui kamera litar tertutup. Xiaoxue ialah istri saya. Kenapa nenek tak percaya dia? Sebaliknya membiarkan Feng Jingxing, anak derhaka ini, memperdayakan nenek. Adik kamu, macam mana dia boleh jadi anak derhaka? Ya, betul. Abang. Kenapa abang marah saya macam ni? Sepanjang tempoh abang hilang, saya sentiasa mengupah orang mencari abang. Saya pun risau sangat tentang abang. Kau risau tentang aku? Ya. Risau aku tak mati, betul kan? Orang yang kau hantar ke Jiangcheng hampir meragut nyawa aku. Kalaulah nasib aku tak baik sekarang, yang terbaring di sini. Mungkin mayat aku sendiri. Presiden Feng, awak oke tak? Aku oke. Bawa keluar perempuan ini dan siasat dalang di sebaliknya. Baik. Dan lagi satu perkara. Sebarkan berita aku diserang. Kali ini, aku akan tumpaskan mereka semua. Baik, abang mungkin silap faham. Orang yang saya hantar ke Jiangcheng itu. Kau masih nak membela diri lagi? Kau pikir aku tak ada bukti? Berani aku datang cari kau untuk selesaikan hutang ini? Budak tak guna. Siapa yang berikan kau keberanian untuk rancang serangan ke atas aku nih? Hah? Xiao Xing, betulkah apa yang abang kamu cakap? Kamu upah orang untuk bunuh abang kandung sendiri. Macam mana kamu boleh buat perkara yang tak berperi kemanusiaan macam ni? Puan besar, 3 bulan yang lalu, kemalangan kapal terbang CEO, Feng Jingxing juga yang lakukan. Kau merepek, saya tak buat. Apa yang setiausaha awak, Su Mingyue, buat, bukankah sama macam awak yang buat tanpa arahan daripada awak? Mana dia dapat keberanian itu? Su Mingyue, apa yang dia kata betul ke? Maafkan saya tuan muda kedua, saya terlalu cuai. Kau perempuan jahat, besar sungguh hati kau. Walaupun awak pembantu saya yang paling cekap, tapi kenapa awak sanggup merancang untuk mencederakan abang saya sendiri? Saya tak boleh tolong awak lagi. Abang, saya gagal mengawal kaki tangan saya. Itu, sama ada dia nak bunuh atau menghukum dia, terpulang pada abang. Dah habis berlakon kah? Abang kena percaya saya betul tak ada kaitan dengan hal ini. Betul tak ada kaitan. Hubungan awak dengan Su Mingyue, betul hanya hubungan majikan dan pekerja bawahan. Awak boleh tipu orang lain, tapi awak tak boleh tipu saya. Awak berdua berpakat untuk bunuh saya. Sekarang semua bukti dan saksi. Saya dah serahkan kepada pihak polis. Tak, abang tak bergurau kan? Saya ni adik kandung abang tak boleh tangkap saya.
Sekarang baru nak main kat keluarga dengan saya. Tak rasa dah terlambat ke? Nenek, tolong selamatkan saya, tolong selamatkan saya, tolong rayu untuk saya. Saya betul tak nak masuk penjara. Nenek, tolong selamatkan saya. Tuan muda kedua Feng, awak tak perlu risau sangat. Awak tak akan duduk penjara terlalu lama, sebab dengan jenayah awak itu, cukuplah untuk awak dijatuhkan hukuman mati. Memang tak sangka, orang yang coba bunuh Presiden Feng. Rupanya adik kandung Presiden Feng sendiri. Memang tak kenal hati budi orang. Kalaulah ibu bapak Presiden Feng masih ada, mesti mereka kecewa sangat. Tuan muda kedua Feng nih, mesti dah rosak. Sebab perempuan jahat tuh, saya ingat dulu. Tuan muda kedua Feng dan Presiden Feng, hubungan mereka sangat baik. Betul, saya pun tak percaya. Tuan muda kedua Feng orang yang macam tu. Malangnya nasib keluarga ini. Xiaoxing, nenek tak mampu nak tolong kamu. Kamu dan abang kamu, dua cucu kesayangan nenek. Kalau nenek pertahankan kamu, nenek akan rasa bersalah pada abang sulung kamu. Bawa mereka masuk, bawa Feng Jingxing dan Su Mingyue turun. Tuan muda kedua. Nenek, tolong saya. Xiaoxing. Jangan abang. Nenek, kalau nenek rasa kurang sihat, saya boleh hantar nenek balik berehat. Xiaoyu, adik kamu dah buat kesalahan besar. Hati nenek sakit sangat-sangat. Nenek sangat gembira tengok kamu masih hidup. Nenek sangat bersyukur. Semua salah silap ini. Semuanya salah nenek. Nenek, kesalahan Feng Jingxing itu tiada kaitan dengan nenek. Setiap orang yang buat silap mesti bayar untuk kesilapan mereka. Xiaoyu, adakah dia benar istri kamu? Ya, sewaktu saya hilang ingatan, saya sangat berterima kasih sebab dia sudi beri saya tempat tinggal. Nenek, selepas ini saya akan... Abang Jiu Cheng, saya tahu abang pasti tak mati. Song Yuro, kenapa kamu ada di sini? Sayalah yang menjemput Xiaoro untuk majelis hari jadi saya ini. Jalan sesak, jadi saya agak terlambat. Oh ya, Xiao Xue, ini Song Yuro, nenek saya, dan nenek dia kawan baik, tapi saya tak rapat dengan dia langsung. Abang Jiu Cheng, sebelum insiden kapal terbang abang berlaku, abang nak keluar temu janji dengan saya kan? Hari itu saya di restoran, tunggu abang lama sangat. 3 bulan lalu, masa nenek saya suruh saya keluar dengan awak, saya dah tolak dengan jelas, bukan? Oh ya, biar saya perkenalkan secara rasmi. Ini istri saya, Mu Qiang Xue. Tak mungkin, saya tak percaya. Abang Jiu Cheng, dalam masa yang singkat nih, macam mana abang boleh kahwin dengan dia? Ya, Xiaoyu, dulu kamu hilang ingatan. Keputusan yang kamu buat bukan datang dari hati kamu. Sekarang kamu dah pulih ingatan. Kamu boleh pilih semula. Kenapa? Jantung saya sakit. Ayo tak apa, ke? Jom, kita pergi. Yom. Ajiu, kalau awak bersama dengan saya, sebab awak terhutang budi. Sebenarnya tak perlu, saya. Saya bersama dengan awak bukan sebab terhutang budi. Saya suka awak. Tentang Song Yuro, saya akan terangkan kepada nenek nanti. Bila saya dah pujuk nenek, Song Yuro tak akan ganggu saya lagi. Awak baru kata jantung awak sakit, awak oke? Sudah tak sakit sebenarnya. Kepala saya rasa sakit sedikit. Kalau begitu, saya hantar awak ke hospital. Saya tak mahu ke hospital. Saya nak bersama awak. Kalau macam tu, saya temankan awak. Kepala, tiba macam dah tak sakit. Jom, balik rumah. Nenek takkan betul nak izinkan abang Jiu Cheng kahwin dengan Mu Qiang Xue kan? Latar belakang keluarganya biasa saja. Dia langsung tak sesuai untuk abang Jiu Cheng. Xiao Oru, urusan Xiao Jiu ini, saya pun tak boleh buat keputusan. Nenek, perempuan itu pasti bersama abang Jiu Cheng sebab dia inginkan duit. Orang macam dia berada di sisi abang Jiu Cheng, nenek tak risau ke? Perempuan itu, kalau suatu hari nanti kerana wang, dia buat sesuatu yang menyakitkan hati abang Jiu Cheng, masa tu dah terlambat untuk menyesal. Apa yang Xiaoro cakap ni ada benarnya. Nanti, saya akan bercakap baik dengan Jiu Cheng. Pengemis busuk tuh, rupanya benar CEO kumpulan Feng Jiu Cheng. Pengemis tuh, betul orang terkaya di negara Xia, Feng Jiu Cheng? Ya, betul, ayah. Dan, selain itu, cek 100 juta ringgit yang dia bagi pada kita pun betul. Cek tuh, bukankah kamu sudah koyakkannya? Ya, ayah, masa tuh kita semua ingat cek tuh palsu. Sebab tuh saya terus koyakannya di situ juga. Kamu nih bodoh betul. Walaupun cek tuh palsu, tak perlulah koyakkannya kan? Aduh, ayah. Masa tuh kita semua ingat sangat dia nih penipu kan? Ayah pun marahkan dia masa tuh. Saya marah dia. Marah teruk ke? Hah? Masa tuh ayah kata dia pengemis busuk, kata dia tak sedar diri nak kahwin dengan orang kaya, dan suruh dia berambus. Habislah kita, macam mana nih? Dia takkan berdendam kan? Cek 100 juta ringgit yang kita koyakkan tuh.
Boleh kita tuntut pembayaran uang daripada dia? Aduh, saya dengar dia sendiri yang hantar adik kandung dia masuk penjara. Saya rasa dia tak akan tunaikan bayaran itu untuk kita. Sudah. Kenapa? Apa yang dah berlaku? Mac, pengemis busuk yang kakak bawa balik tuh, ialah CEO kumpulan Feng Jiucheng. Apa? Lelaki muka jambu tuh. Dia ialah orang terkaya di negara Xia, Feng Jiucheng. Ya, cek 100 juta ringgit yang dia bagi pada kita sebelum ni. Memang betul. Tapi telah dikoyakkan oleh Hautian. Kamu nih budak nakal, kamu. Kenapa semua pukul saya nih? Walaupun Mak dan Ayah berdua pukul saya, cek tuh takkan kembali juga. Kalau tak pukul kamu, nak pukul siapa lagi? Aku bunuh kau. Sayang, apa kata? Kita pergi ke Kyoto. Kita minta maaf dengan dia berdepan. Lepas tu, kita minta duit hantaran tu balik. Baik. Bulan ini period saya belum datang. Jangan saya mengandung. Nenek, kenapa nenek datang awal sangat? Awal apanya awal? Coba kamu tengok diri kamu nih, betul pemalas. Saya akan pergi tukar pakaian sekarang. Tunggu dulu, sebelum Xiaoju bangun, ada benda saya nak cakap dengan kamu. Mari sini. Kamu nampak dokter nih, saya cari dia. Khusus untuk jaga Xiaoju. Keluarga Feng kita adalah keluarga bangsawan nomor 1 di negara Xia dengan harta berbilion. Walaupun kamu asyik berkata, kamu dengan Xiaoju bersama, bukan karena hartanya, tetapi siapa yang akan percaya? Nenek masih tak percaya saya. Bukan saya nak pisahkan kamu berdua. Kamu pun nampak adik-beradik Xiaoju sendiri sanggup kerana wang merancang untuk bunuh dia. Siapa tahu di masa hadapan, kamu juga akan kerana wang buat sesuatu yang menyakiti Xiaoju. Nenek saya. Ini ada 6.500.000 ringgit. Wang sebanyak ini sudah cukup untuk kamu hidup. Saya dah tua dan banyak penyakit yang melanda. Tak ada tenaga nak hadap kamu. Sebaiknya kamu ambil wang ni dan tinggalkan Xiaoju. Nenek, awak nampak Chiang Sue tak? Xiaoju, kamu dah sedar? Coba lihat, saya bawakan seorang doktor, datang khas untuk menjaga kamu. Selepas ini, biar dia jaga kesihatan kamu betul-betul, jangan sampai ada apa yang tak diingini berlaku lagi. Nenek, saya tanya nenek, ada nampak Chiang Sue ke tak? Jiucheng, kenapa kamu boleh marah nenek macam ni, hanya kerana seorang perempuan? Maafkan saya nenek, saya tak sengaja nak marah nenek, cuma Chiang Sue hilang. Saya cemas nak cari dia. Badan kamu masih lemah macam ni. Macam mana kamu nak pergi cari dia? Semalam kami elok saja. Macam mana mungkin hari ini? Tiba saja dia hilang. Take bowl, saya risau dia dalam bahaya. Saya kena cari dia. Dia tak ada dalam bahaya. Ibu bapa dia datang ke Kyoto. Dia pergi jumpa ibu bapa dia. Macam mana nenek tahu? Masa saya baru sampai tadi. Terdengar dia bercakap telepon. Nenek tahu di mana ibu bapa dia berada? Saya dan ibu bapa dia ada sedikit salah faham yang belum selesai. Xiaoju, kamu bertenang sikit. Mukian Sue itu dan kamu, darjat tidak setara. Kamu berdua boleh tertarik antara satu sama lain sekarang. Itu semua disebabkan tarikan sementara sahaja. Bila tarikan itu hilang, semua masalah akan muncul. Nenek, walaupun saya tak bersama Mukiang Sue, saya tetap takkan kahwin dengan Song Yuro. Kalau kamu tak suka Yuro, jangan kahwin dengan dia sajalah. Perkara macam ni tak boleh dipaksa. Walaupun nenek dah tua, tapi nenek belum nyanyuk. Anak, mari makan. Kenapa kalian datang ke sini? Tengoklah apa yang kamu katakan. Kamu ini anak kami. Tentulah kami datang mencari kamulah. Betul tuh, kamu masih tinggal dengan Feng Jiucheng kan? Kami dengar, dia masih belum sembuh, jadi saya dan ayah kamu terfikir, apa salahnya kalau kami melawat menantu masa depan ini? Kak, cek 100 juta yang dia beri pada kita hari itu, saya tak sengaja koyakan ke. Boleh tak kalau akak minta dia berikan kita satu lagi? Masa tuh kami tak tahu siapa dia. Kalau tidak, mana mungkin saya berani. Rupanya, kalian datang hanya kerana cek 100 juta itu. Tak boleh cakap macam tu. Kamu dan Feng Jiucheng menjadi pasangan. Itu juga kemuliaan keluargamu. Kami datang untuk melawat menantu masa depan. Itulah tujuan utama kami datang ke sini. Ayah, masa tuh bila kalian tak tahu siapa Feng Jiucheng, macam mana kalian menghina dia? Kalian dah lupa ke? Sekarang dia dah jadi orang terkaya di negara Xia. Kalian mula menjilat, tak rasa. Malu ke?
Kenapa kamu bercakap macam tu dengan ayah kamu? Kami bersusah payah besarkan kamu. Kami harap kamu kawin dengan orang kaya. Salah ketu? Ya, kalian memang tak pernah salah. Tapi saya kena kecewakan kalian. Saya dan Feng Jiucheng dah putus. Jangan cari dia lagi dan jangan minta uang daripada dia. Yudas, kenapa putus? Dia tak hina kamu ke? Sama macam masa kalian hina dia dulu, keluarga dia pun hina saya. Kalian betul dah putus ke? Adakah saya perlu gunakan perkara macam ni untuk bergurau dengan kamu? Kalau makam tu, kamu ikut kami balik sekarang. Saya ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Selepas selesai barulah saya akan pergi. Kami ingatkan, kamu dan Feng Jiucheng boleh bersatu. Dan kami pun boleh tumpang gembira sikit. Tapi nampaknya, usaha kamu sia saja. Tak ada apa gembira sekejap saya. Kamu semua makanlah. Saya pergi dulu. Tegur sikit pun dah tak suka. Betul tu, peluang keemasan dah terlepas macam tu saja memang tak guna. Doktor. Cikmu, tahniah ya, awak mengandung. Doktor. Awak tak silap, ke? Nilai progesteron awak tinggi sangat, memang sah tak silap. Terima kasih banyak. Tak sangka, saya mengandungkan anak Ajiu. Perlu ke saya beritahu dia tentang berita nih? Lupakan sajalah. Lebih baik tak beritahu lagi. Nenek dia tak berapa suka saya tak boleh susahkan Ajiu. Meng Han, Qiang Sui hilang. Cepat hantar orang cari dia. Presiden, kalung yang Tuan bagi pada dia, bukankah ada fungsi pengesan? Dia tak pakai kalung tu keluar. Kalau macam tu, kalau Tuan tak boleh hubungi dia, tentu saya pun tak boleh hubungi dia. Dia tak balik Yangcheng, kan? Balik Yangcheng. Kalau macam tu, saya akan pergi ke Jiangcheng untuk cari dia. Presiden, walaupun Tuan kejar sampai ke Jiangcheng pun tak guna. Ia takkan mengubah prasangka nenek Tuan terhadap cikmu. Pada pendapat saya, dalam situasi macam sekarang ni, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah Tuan. Apa caranya? Baiklah, saya ucapkan selamat tinggal kepada Jiucheng. Xiao Jiu, awak panggil saya dan Yuro makan bersama. Adakah awak dah membuat keputusan? Ya, saya memang sudah membuat keputusan. Nampaknya Ajiu sudah memutuskan untuk bersama Song Yuro. Tak apalah, lepas nih biarlah dia teruskan haluan dia, dan saya ikut haluan saya sendiri. Mukian Shue, kenapa kamu datang sini? Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ajiu. Selamat tinggal. Betul hipokrit. Nak ucap selamat tinggal pun perlu datang ke rumah. Tak boleh ke telepon saja. Nampak sangat awak masih tak boleh lupakan Abang Jiucheng. Saya sudah beli tiket kereta api balik ke Jiangcheng malam ini. Jangan risau, kedatangan saya kali ini hanyalah untuk berpisah. Baguslah kalau kamu sedar diri. Memandangkan awak dah beli tiket kereta api, kami tak akan tahan awak untuk makan malam. Xiaoxu, awak nak balik ke Jiangcheng. Kenapa tak bincang dengan saya? Ajiu, saya rasa dengan kedudukan awak sekarang, kita berdua mungkin tidak sesuai. Adakah karena saya orang kaya, jadi saya patut ditinggalkan? Bukan itu maksud saya. Baiklah, kita jangan bergaduh lagi. Jom, kita pergi makan. Tapi saya memang menunggu awak untuk makan. Nenek, saya terpaksa berterus terang dengan nenek. Vehenti, nenek dah tua, badan pun tak sihat. Ada sakit jantung dan tekanan darah tinggi. Sebelum nenek berterus terang, sebaiknya kamu fikirkan sama ada nenek mampu menanggungnya atau tidak. Saya tak boleh berpisah dengan Mu Qiang Sui. Saya tak boleh biarkan anak dalam kandungannya lahir tanpa ayah. Apa kamu kakap? Macam mana Ajiu tahu saya mengandung? Saya tak beritahu dia pun. Abang Jiucheng, awak kata wanita ni mengandung anak awak. Awak pasti ke dia mengandungkan anak awak. Bukan anak saya. Habis tu anak siapa lagi? Presiden, walaupun ini cara yang Anda gunakan di Jiangcheng, ia takkan berguna. Ia juga tak dapat mengubah prasangka nenek Anda terhadap cikmu. Saya rasa, dalam situasi sekarang, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah Anda. Cara apa? Jika cikmu mengandungkan anak Anda, nenek Anda, secara semula jadi takkan menyusahkan cikmu lagi. Walaupun cara ni agak low, tapi ia sangat berkesan untuk orang tua. Apa kata Anda coba? Walaupun Xiaoxue belum mengandung anak saya sekarang, tetapi saya sudah menetapkan hati dengan dia. Mu Qiang Shui, betulkah kamu mengandung anak Xiao Jiu saya? Xiaoxue dia jenis yang malu. Dia tak berani beritahu nenek. Budak nakal, kenapa kamu tak beritahu saya awal-awal? Kami pun baru sahaja dapat tahu berita ini. Jadi, saya lagi tak boleh biarkan Xiaoxue tinggalkan saya. Mestilah tak boleh tinggalkan dia. Dia dah mengandung. Xiaoxue, kamu mengandung. Makanlah banyak sikit. Terima kasih, Nenek. Xiaoxue, kenapa?
Kamu nih budak bodoh. Xiao Xue ni sedang mengalami alahan mengandunglah. Nampaknya betul-betul mengandung. Xiao Xue sedang bekerja sama dengan saya untuk berlakon. Jadi kena lakonkan watak sepenuhnya. Dia tak boleh makan makanan berdaging. Kita makan yang sayur. Sayuran lah. Melampau sangat. Kalau udah mengandung, kenapa panggil saya datang ke sini buat apa? Menindas orang betul. Xiao Xue, tiket dah batalkan ke? Dah batalkan. Yu Heng, tentang awak beritahu nenek yang saya mengandung. Tentang hal ini, saya minta maaf. Siang tadi, saya tak dapat hubungi awak. Jadi saya buat cerita sendiri. Dan reka kisah ini untuk menipu nenek saya. Rupanya Ajiu tak tahu saya mengandung. Nenek saya ada penyakit jantung dan darah tinggi juga. Jadi saya terpaksa guna penipuan baik ini, supaya dia tak menghalang kita daripada bersama. Ajiu. Tapi, kalau saya tak boleh mengandung, bukankah penipuan ini senang sangat terbongkar? Awak sentiasa dengan saya. Awak masih risau tak boleh mengandung? Awak ragu? Ragu dengan saya? Saya tak ragu. Tipu aja. Okelah Xiao Xue. Selagi awak ada di sisi saya pasti takkan biarkan sesiapa membuli awak, dan saya takkan benarkan awak tinggalkan saya. Kalau makam tu, saya nak terus melekat dengan awak lah. Saya amat gembira. Ajiu. Ibu bapak saya datang hari ini. Nenek saya dah beritahu. Mana Medeka? Salah faham yang lepas. Belum jelaskan lagi. Mereka pasti dah tahu siapa awak. Kalau tak, mereka takkan datang cari saya lagi. Mereka. Lihatlah betapa risaunya awak. Mereka datang minta uang. Saya berikan sahaja. Tak boleh bagi. Mereka ni jenis yang meminta sesuatu yang melampaui batas. Dan mereka pernah bully awak teruk sebelum ni. Kalau saya jadi awak, saya takkan sesekali bersabar. Wahai Xiao Xue saya yang baik hati. Mereka adalah ibu bapa kandung awak. Jadi, walaupun saya benci mereka, saya takkan berkira dengan mereka. Mereka cuma nak duit sikit sahaja. Saya bagi sahaja. Tapi awak tak boleh bagi dengan senang-senang. Nanti mereka akan datang berturut-turut minta lagi. Macam mana? Saya tak nak hadap situasi macam ni. Jadi, awak rasa makam mana? Biar saya fikirkan dulu. Bila awak dah fikir, beritahu saya ikut sahaja apa yang awak cakap. Ajiu, awak sudi tak kahwin dengan saya? Mestilah saya sudi. Mulai saat ini, apa sahaja yang awak cakap, saya akan ikut. Walaupun awak sekarang adalah Feng Jiucheng, orang terkaya negara Xia yang sukar dicapai, tapi dalam hati saya, awak sentiasa Ajiu saya. Saya akan sentiasa jadi Ajiu awak seorang. Jiucheng, saya memang dah tahu. Awak bukan orang yang tidak mengenang budi. Dulu, kalau bukan anak perempuan saya bawa awak balik ke rumah, mungkin awak takkan dapat pulih ingatan dengan mudah. Xiao Xue, dia penyelamat besar awak. Ya. Xiao Xue, memang penyelamat besar saya. Sebab itu saya panggil awak semua datang hari ini untuk bincang perkawinan saya dan Xiao Xue. Jiucheng, kalau kamu kahwin dengan Xiao Xue, saya memang sungguh bersetuju dengan perkara ini. Xiao Xue dapat kahwin dengan orang besar macam kamu, itu rezeki dia dan juga rezeki untuk keluargamu kami. Betul tu Yu Heng. Dulu kami ada terkasar bahasa dan terlanjur kata dengan kamu. Kami minta maaf. Kamu, jangan ambil hati dengan kami. Lagipun, kami cuma takut Xiao Xue kahwin dengan kamu. Nanti dia menderita. Kami tak ada niat jahat lain. Pacik macik, saya tak salahkan awak berdua. Abang ipar, jadi uang hantaran. Tuh, kamu akan bagi tak? Saya Feng Jiucheng ni sentiasa berpegang pada janji. Berapa banyak yang kamu nak? Cakaplah. Berapa yang kami minta? Sebanyak itu kamu bagi. Kita tak boleh tamak sangat. Wang Jiucheng nih bukanlah wang yang datang bergolek. Bukanlah datang bergolek begitu saja. Dulu, Jiucheng pernah cakap, nak bagi kita 100 juta. Jadi, 100 juta sudahlah. Itu jumlah yang sudah ditetapkan. 100 juta dah cukup. Ya, kami tak nak lebih pun. Aha, betul. Ya. Kami cuma nak 100 juta. 100 juta. Apa maksudnya cuma 100 juta? 100 juta tuh masih tak cukup lagi ke? Awak nih biar betul. Kak, awak belum kahwin dengan keluarga Feng lagi. Dah mula nak jimatkan uang keluarga Feng. Betul tuh, Xiao Xue. Ini urusan orang dewasa. Kamu jangan campur urusan orang dewasa. Keluarga Feng mempunyai perniagaan yang begitu besar. Kalau pemberian hantaran perkawinan itu sedikit, bila berita itu tersebar, maruah keluarga Feng tidak akan berseri. Ya, betul. Keluarga Feng ini, mereka merupakan keluarga bangsawan nomor 1 di negara Xia. Jika mereka tidak mau memberikan hantaran 100 juta ringgit pun, sudah tentu mereka akan menjadi bahan ketawa nanti. Hanya 100 juta ringgit, itu benar. Benar tidak penting bagi saya. Namun begitu, sama ada kamu semua boleh mendapatkan 100 juta ringgit ini, bergantung pada kebolehan kamu. Apa maksudnya nih?
nak bagi wang hantaran. Bagi sajalah. Kenapa pula kena tengok kemampuan apa? Feng Jiucheng, awak takkan nak mungkir janji pula kan? Mak, ayah, kamu nak uang hantaran. Jiu Cheng pun setuju nak bagi. Tapi, kami ada satu syarat. Cabut undi dari kotak. Maksud awak, kami kena cabut undi, awak akan bagi ikut nilai yang dicabut. Cepat sekali. Dalam kotak nih, nilai paling tinggi 65 juta ringgit. Paling rendah pula adalah sifar. Apa yang kamu dapat, bergantung pada nasib kamu. Xiao Su, ide bodoh ni mesti datang daripada awak kan? Feng Jiucheng kaya sangat. Dia takkan buat helah macam ni untuk menyusahkan kita. Jiu Cheng dah maafkan kamu, tapi saya belum. Macam mana kamu layan Jiu Cheng dulu, saya ingat dalam hati. Kalau saya jadi dia, saya tak akan datang hari ini. Sudahlah, jangan bergaduh. Kalau cabut undi, cabutlah. Kurangnya, masih ada peluang. Saya percaya keluarga Feng. Takkanlah biarkan kita pulang dengan tangan kosong. Saya tak nak cabut, kalau nak cabut, awaklah yang cabut. Apa kata? Biar saya yang buat. Xiao Xue, boleh tak kami bertiga nih? Setiap seorang, cabut sekali saja. Kamu kahwinkan seorang anak perempuan, nak cabut 3 kali? Ini tak ikut peraturan. Anak, cabutlah. Mak tak minta banyak pun apa yang kamu cabut. 65 juta ringgit, 32.500.000 ringgit, cukuplah 32.500.000 ringgit. Xiao Shu, mari makan. Aju. Hari lahir awak dah nak tiba, nak hadiah apa? Apa sahaja yang awak beri, saya suka. Kenapa? Gila kan? Macam mana budak busuk ni cabut? Kenapa nasib kau teruk sangat? Kalau saya tahu, saya tak akan benarkan kau cabut. Aduh, dasar tangan yang membawa malang. Ajiu, nanti ingat beri duit tuh pada ayah saya. Saya pindahkan sekarang juga. Dah sampai. Sila semak. Oh ya, macam mana pula dengan urusan Feng Jingsing? Dia dan Su Mingyue pada dasarnya sudah disahkan hukuman mati. 2 kali dia hantar orang cuba bunuh tuan. Mereka layak mati. Ya? Oh ya? Macam mana pula dengan majelis perkahwinan saya dan Xiao Xu? Sudah hampir selesai disediakan. Saya jamin akan berikan majelis perkahwinan yang sempurna untuk tuan dan cikmu. Presiden Feng, kamu sengaja memilih hari jadi kamu untuk majelis perkahwinan ke? Bukanlah sengaja, cuma saya nak cepat bawa Xiao Xue pulang, supaya tidak ada aral melintang. Oh ya, Presiden, bahagian media macam mana? Semua sudah dimaklumkan. Pada hari perkahwinan tuan, ia akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Saya betul cemburu dengan Qiang Xue setiap hari. Tiba kutip pengemis di tepi jalan. Rupanya orang paling kaya di negara Xia. Aduh, Naib Presiden Huo. Perkara baik macam ni kalau diberi dekat tuan pun, tuan tak boleh terima juga. Lagipun tuan ada fobia kuman, tuan takkan benarkan pengemis dekat dengan tuan. Meng Han, Presiden Feng keluar urusan terlalu lama ke akhir. Akhir nih, sampai tak ada sesiapa yang kawal kamu. Kamu dah pandai menjawab lagi. Naib Presiden Huo, nampaknya tuan dah berisi sikit ya akhir. Akhir nih, apa kata kawal sikit pemakanan beberapa hari nih? Saya takut nanti tuan tak muat baju pengapit. Naib Presiden Huo. Menyabab lagi. Meng Han. Ya. Saya tak ada di syarikat sepanjang tempoh ini. Terima kasih di atas segala usaha keras kamu. Presiden, tak ada apa-apa. Sekarang tuan sudah kembali. Tak ada sesiapa lagi yang berani mengidamkan kumpulan Feng. Selepas saya kahwin dengan Xiao Xu, saya mungkin akan bawa dia keluar berbulan madu. Kalau ada apa sahaja yang kamu tak faham, banyakkan berkomunikasi dengan Wensen. Baik. Chiksong, awak panggil saya datang sini. Ada apa? Apa hal ke? Mu Qiang Xue, selepas beberapa hari kita tak berjumpa, aura pun dah lain. Memang dah nak kahwin dengan orang kaya. Betul-betul gembira betul hati sekarang. Chiksong, awak tak perlu berduka disebabkan perkahwinan saya dengan Jiu Cheng. Walaupun tanpa saya Jiu Cheng, dia tetap takkan kahwin dengan awak. Feng Jiu Cheng yang cakap macam tu dekat awak? Pada hari Jiu Cheng kemalangan kapal terbang, sebenarnya dia coba mengelak janji temu awak berdua. Kata awak sungguh menyakitkan hati. Walaupun Feng Jiu Cheng bukan untuk mengelak janji temu dengan saya, dia tetap akan ditimpa kemalangan. Adik dia nak bunuh dia. Apa kena mengena dengan saya? Chiksong, saya tak salahkan awak. Saya cuma nak beritahu awak, tak perlu marahkan lelaki yang tak cintakan awak. Apa yang awak tahu? Mana mungkin saya bersedih disebabkan lelaki? Apa yang saya sedihkan ialah, saya tak boleh jadi Puan Feng. Keluarga awak dan keluarga Feng ni setaraf. Sepatutnya keluarga awak pun kaya, raya. Memanglah keluarga saya kaya. Tapi itu bukan duit saya. Saya ada 2 orang adik lelaki. Semua harta keluarga,
milik 2 orang adik lelaki saya tuh. Saya pun ada seorang adik lelaki. Jadi, kenapa awak nasihatkan saya? Saya benci awak. Kalau tak ada awak, mungkin saya masih ada harapan. Kalau benci saya boleh buat awak rasa lebih baik, bencilah. Lagipun ini tak beri kesan apapun pada saya. Cik, nak minum apa? Jus oren. Baik. Mu Qian Shui, berdasarkan hubungan nenek saya dan nenek Feng Jiucheng, selagi Feng Jiucheng tak jumpa cinta sejati, dia kemungkinan besar akan terima saya juga. Tapi Jiucheng bukan jenis yang mudah menyerah. Anda baru kenal Feng Jiucheng beberapa hari sahaja, berlagak macam Anda sudah lama kenal dia. Memang tempo masa saya kenal dia tak lama. Mungkin, apa yang Anda katakan betul, Jiucheng akan terpaksa kawin dengan Anda. Memang ada kemungkinan itu, tetapi kemunculan Anda memusnahkan kemungkinan itu. Anda kata saya tak patut benci Anda. Inilah satunya peluang saya untuk memulihkan keadaan. Di dunia ini, adakah hanya ada Feng Jiucheng, lelaki kaya seperti itu? Sudah tentu ada. Tetapi orang kaya lain, sama ada tak setampan Feng Jiucheng, atau tak sekaya Feng Jiucheng. Cek jus oren Anda. Terima kasih. Kalau Anda tak mengandungkan anak Abang Jiucheng takkan kawin dengan Anda. Oleh sebab Anda menggunakan anak itu untuk memaksa Abang Jiucheng berkahwin, maka saya akan singkirkan anak Anda. Ciksong, ada apa? Apa di muka saya ke? Tak ada. Saya cuma tengok kulit Anda bagus. Macam tak pakai makeup. Jadi saya keliru sama ada Anda bermakeup atau tidak. Saya pakai sedikit pelindung. Oh, kalau macam tuh, kulit Anda memang bagus, minumlah jus oren Anda. Elo, Kakak Zhang, ada apa? Puan, orang dari kedai gaun pengantin sudah hantar gaun itu. Mereka kata ini yang Puan tempah sebelum ini. Hah? Baik, saya balik sekarang. Ciksong, maafkan saya. Ada hal mustahak di rumah. Saya Awak mungkin kena pergi pergilah. dulu. Oh. Ciksong, maaf. Saya dan Jiucheng telah menyebabkan banyak masalah kepada awak. Saya harap awak dapat mencari seseorang yang menyayangi awak. Jangan berpura, pura baiklah. Nak pergilah cepat. Puan Feng, gaun pengantin Puan sudah sampai. Nah, saya bantu Puan coba sekarang. Kalau size-nya tak sesuai, kami boleh ubah sesuai dengan segera. Baik, mari kita coba. Mari kita tukar di bilik. Sini. Minumlah air nih. Terima kasih banyak. Nyonya rumah nih cantik betul loh. Nampak lebih berkarisma daripada dalam gambar. Betul tuh, tuan saya sayang sangat dekat dia. Nampak mereka berdua bercinta macam nih. Kami sebagai orang gaji pun gembira. Oh, Puan Feng, Puan nampak sangat cantik dalam gaun pengantin nih. Kalau Encik Feng tengok, mesti dia terpukau dengan Puan. Puan, kenapa nih? Perut tak sedap ke? Kakak Zhang, perut saya tiba sakit sangat. Anak saya tak apa ke? Puan, janganlah takutkan saya. Cepat panggil ambulans. Darah, Puan Feng, awak ada darah. Saya akan hubungi ambulans sekarang. Puan, saya pergi telepon tuan. Elo Kakak Zhang, ada apa? Tuan, cepat balik. Puan ada masalah. Presiden Feng, ada satu dokumen yang awak perlu tanda tangan. Tak boleh, istri saya ada masalah. Saya kena pergi ke hospital sekarang. Bukankah Mu Chiang Sueni ada di rumah, berehat tunggu majelis kawin? Main kat rumah, pun boleh jadi kecoh. Hebat betul. Dokter, macam mana dengan istri saya? Kenapa awak cuma pedulikan istri awak, tapi tak pedulikan anak awak? Anak? Saya tak ada anak lah. Istri awak mengandung. Awak tak tahu ke? Mengandung? Bila masa pula, macam mana keadaannya? Awak sebagai suami memang tak bertanggung jawab. Patutlah anak awak ditimpa musibah. Ditimpa musibah? Jadi, macam mana pula dengan istri saya? Istri saya oke tak? Dia oke, dia cuma tersalah makan ubat gugur. Cuma sama ada bayi itu boleh diselamatkan atau tidak, kita perlu pantau. Terima kasih. Xiaoxue. Aju, saya hampir membunuh anak kita sendiri. Dokter kata awak mengandung dan makan ubat gugur. Macam mana boleh jadi? Sebenarnya, saya dah mengandung setengah bulan. Saya tunggu nak beritahu awak masa hari lahir awak. Awak nak buat kejutan untuk saya ya? Tak mengapa. Saya tak salahkan awak. Hari ini Song Yuro ajak saya berjumpa. Restoran yang kami pergi itu, saya tak makan apa-apa. Saya cuma minum segelas jus oren. Saya syak. Dia ni memang melampau betul. Sampai hati nak cuba bunuh anak kita. Tapi, ini cuma tekaan saya saja. Saya tak boleh pastikan, jus oren itu betul ada masalah. Jangan risau Xiaoxu. Sekarang nih, utamakan kesihatan awak dulu. Saya akan siasat perkara ni sampai ke akar umbi. Aduh,
Macam mana perkara sebegini boleh berlaku? Euro tuh nampak macam lembut dan lemah. Macam mana dia boleh bertindak sekejam ini? Nenek, saya tidak akan bergurau tentang perkara seperti ini. Song Euro terlampau jahat. Saya tidak akan maafkannya. Tuan, makan malam sudah siap. Terima kasih. Nenek, saya akan ke hospital untuk hantar makanan kepada Xiaoxu. Mungkin malam ini saya tidak akan pulang. Pergilah cepat, jaga dia baik-baik. Nenek harap anak itu tidak apa-apa. Saya pergi dulu. Ayah, Mak, kenapa kamu berdua datang? Malam semalam, Jiu Cheng telepon kami, beritahu kamu mengandung dan dimasukkan ke hospital. Saya dan ayah kamu terlalu gembira sehingga tidak dapat tidur sepanjang malam. Sebab itu, sewal saja subuh, kami berdua bergegas datang ke sini. Kenapa dia beritahu kamu berdua semuanya? Apa yang kamu cakapkan nih? Kamu anak kami, kamu mengandung. Ini adalah berita paling gembira dalam keluarga kami. Kamu mesti beritahu kami. Betul tuh, Xiao Sui, kamu sungguh hebat. Belum pun sempat berkahwin, kamu sudah mengandung anak Jiu Cheng. Tidak kira sama ada dia lelaki atau perempuan, anak sulung ini pasti disayangi. Keluargamu kita boleh tumpang bangga juga kan? Betul Xiao Sui, coba kamu berbincang dengan Feng Jiu Cheng. Untuk uang hantaran itu, tambah sikit untuk kami. 250 ringgit, terlalu sikit, bukan? Ayah, Mak, Ajiu tak beritahu kamu ke anak saya dan dia mungkin tak dapat diselamatkan. Apa? Macam mana pula tak dapat diselamatkan? Sains perubatan sekarang kan canggih. Kamu berdua pun muda. Mesti tak ada masalah punya. Xiaoxu, anak kita sudah ada degupan jantung. Dokter kata anak itu selamat. Betul ke? Tengok, saya dah kata betul. Anak itu pasti akan selamat, bukan? Jiu Cheng, selepas ini, awak kena jaga Xiao Xiu betul-betul. Dia mengandungkan zuriat keluarga Feng. Kamu berdua jangan risau. Saya pasti akan menjaganya dengan baik. Jadi, tentang hantaran kahwin macam mana? Yom, kita keluar bincang. Xiao Sui, Mak tahu Mak dengan ayah kamu ni memang agak mata duitan. Tapi kami bukannya meminta harga yang melampau. Kami tetapkan jumlah tu berdasarkan tahap ekonomi calon suami kamu. Mak, saya agak penat. Mak balik dulu ya. Ya. Kamu berehatlah baik. Mak pergi dulu. Kamu kena pastikan kamu rapat dengan Feng Jiu Cheng. Baik, Mak pergi dulu ya. Pengantin lelaki, adakah Anda sudi memperistrikan Mu Qiang Sui, menjadikannya istri Anda? Saya sudi. Pengantin perempuan, adakah Anda sudi berkahwin dengan Feng Jiu Cheng, menjadikannya suami Anda? Saya sudi. Sekarang, pengantin lelaki boleh mencium pengantin perempuan Anda,